Yang berbahagia Datuk, majlis mohon izin untuk dimulakan dengan sesi fotografi terlebih dahulu. Hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu negaraku dan lagu kebesaran negeri Perak. Hadirin dipersilakan duduk. Selamat datang ke sesi taklimat pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Maamin bin Maktaf, Naib Chancellor UPSI. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rahim bin Razali, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Suriani binti Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berusaha Encik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman, Pendaftar UPSI, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti, Wakil Persatuan Kaki Tangan UPSI, seterusnya para hadirin hadirat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Majlis berbesar hati atas kehadiran semua pada petang ini dan diharapkan sesi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah bersama-sama kita berhimpun pada petang ini. Hadirin sekalian, bagi mendapatkan keberkatan ilahi,
marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Hidayat bin Baharudin. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Kau berkatilah majlis kami pada hari ini. Kau berikanlah kesepakatan yang baik di antara kami, dan Kau jauhkanlah kami dari perbalahan dan perpecahan. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kau bukakanlah hati-hati kami untuk menerima segala yang disampaikan pada hari ini. Kau terangkanlah hati kami untuk memahami semua yang bakal disampaikan pada hari ini. Dan janganlah kiranya Kau bolak-balikkan hati kami untuk menuju ke jalan yang salah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Seiring dengan aspirasi nasional yang memberi fokus kepada keberkesanan dan pencapaian keberhasilan dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, SSPA adalah wadah dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam dapat dipertingkatkan bagi memenuhi harapan rakyat serta pemegang taruh yang semakin meningkat. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Helmi Zaifurah bin Abdul Rahman, pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk menyampaikan taklimat pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Syuib dan juga Cik Puan Awin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ini bagi Profesor Datuk Dr. Mak Amin Maktaf, Naib Chancellor UPSI, TNC Akademik, Tuan Haji Bendahari, Puan Salwati PUU, Cik Noreha, Ketua Pustakawan, Haji Saiduri, Ketua Pengarah Pembangunan, Dr. Izzuan, Pengarah BKK, dan Dr. Megat, pengarah atau CDO, serta ada bersama kita Prof. Ramli Mustafa. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang telah diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk pemakaiannya akan bermula pada 1 Disember 2024 inilah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, slide ini adalah slide yang dibekalkan oleh pihak JPA sebab JPA minta guna slide yang sama. So tidak ada pindaan kecuali sikit-sikit je saya minta tambah. Contoh tambahan pindaan, inilah tambah pindaan. Saja nak tunjuk tuan-tuan perempuan, 8,000 dokumen yang pendaftar kena sign setiap seorang. Cara hidup lah. Saja cerita. Dia lebam juga ibu jari. Tapi saya punya motivasi adalah UiTM. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah kalau pendaftar UPSI dengan staf 2,000 kali 4, 8,000,
Kalau UiTM, tuan-tuan faham-faham sajalah. Itu saja mula ya. Okey, dalam slide ini saya harap saya boleh cuba cepatkan tanpa mengganggu penyampaian slide, sebab saya difahamkan di UA lain slide ini saja ambil masa 2 jam. Jadi saya harap saya boleh cuba secepat mungkin. Saya beritahu Puan Mahanum tadi untuk soalan di belakang. Tapi kalau ada kot-kot tuan-tuan nak tanya di tengah-tengah pun, saya rasa saya buka je lah. Ya. Kalau tuan-tuan ada nak tanya soalan di tengah-tengah taklimat saya, tuan-tuan boleh teruskan. So, kandungan dalam slide ini seperti yang di layar. Saya teruskan pada slide yang pertama, iaitu peningkatan penyampaian melalui pembudayaan nilai. So, ini memang dimintakan untuk kita maklumkan bahawa rasional kepada pelaksanaan SSPA ini adalah untuk menegakkan undang-undang yang pertamanya, dan komitmen serta kebertanggungjawabban penjawat awam terhadap aku janji yang ditandatangani. Pembudayaan nilai perlu dijadikan pegangan dan identiti pegawai awam dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Asas pembudayaan nilai dalam perkhidmatan awam meletakkan tanggungjawab setiap pegawai awam untuk menyesuaikan nilai peribadi dan matlamat yang ditetapkan sebagai komitmen dan integriti diri demi kemaslahatan perkhidmatan awam. So, yang pertama adalah peningkatan penyampaian melalui pembudayaan nilai seperti yang kita maklum berkaitan dengan madani, iaitu kemampanan, kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam. Tak nampak. Bernuansakan citra Malaysia yang unik. Kesejahteraan membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Daya cipta mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka baharu. Hormat mengandungi konotasi maruah manusia. Satu kalimat lain iaitu adab yang berasal daripada bahasa Arab. Keyakinan, keyakinan punyai kaitan yang erat dengan amanah, iaitu suatu ikrar, kebertanggungjawaban moral, duniawi dan ukhrawi. Dan akhir sekali ihsan. Ihsan itu sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan. Ini saya kena baca tuan-tuan bersama-sama saya lah dahulu. Kemudian di bawah Ketua Setiausaha Negara yang baru, Tan Sri Syamsul, ada Malaysia, iaitu ini memang tak nampak langsung. M mesra, A adil, L luhur, A amanah, Y yakin, S setia, I islah dan A arif. Dan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ada Hemat. Ada beberapa di antara tuan-tuan dan puan dah pernah dengar daripada saya tentang Hemat. Yang saya punya favourite adalah tentang M, iaitu Minda Pekin. Tapi dia ada HEMAT. H adalah Hijrah Tata Kelola, Empati Rakyat. E, M Minda Pekin. A Apresiasi Inovasi. Dan T Telus Takbir. Agak-agak dah habis bala dah, pasal itu yang tak nampak. Alamak. Okey, kemudian peningkatan ini dalam perkara 1, apa yang diasaskan dalam pelaksanaan SSPA ini adalah amalan nilai berkaitan dengan amanah, benar, bijaksana, adil, telus dan bersyukur, dan prinsipnya menegakkan undang-undang, merekayasa proses dan prosedur kerja, memelihara kesejahteraan psikologi, memastikan kebertanggungjawaban ketua dan penyelia, menyediakan kesedaran dan budaya organisasi yang kondusif dan menyelaras komunikasi strategik. Peringkat yang digambarkan dalam penyampaian pembudayaan nilai ini adalah pengukuhan tata kelola organisasi dalam perkhidmatan awam, pemerkasaan peranan kepemimpinan dan pemantapan tadbir urus insan bagi individu. Dan akhirnya keberhasilan yang diharapkan dalam semua penjawat awam termasuk penjawat Badan Berkanun Persekutuan ataupun di universiti ini adalah tata kelola organisasi yang baik, imej dan persepsi positif perkhidmatan awam dan penjawat awam yang produktif, berintegriti dan sejahtera. Okay, yang kedua,
penetapan kelayakan masuk minimum dalam perkhidmatan awam. Seperti yang tuan-tuan dan perempuan mungkin perasan atau sedia maklum, penjawat awam pada asalnya kita bermula dengan kemasukan pada grade UPSR ataupun darjah 6. Tetapi apabila di peringkat SSM yang sebelum ini ataupun sekarang ini, kemasukan ke perkhidmatan awam ni telah dinaikkan kepada PMR ataupun SRP. Tapi yang paling baru bila kita laksanakan SSPA ini, penetapan kelayakan masuk minimum ke perkhidmatan awam akan bermula dengan SPM. Jadi itu perbezaan paling utamanya lah. Ada 21 klasifikasi perkhidmatan, tuan-tuan boleh tengok di depan. Pengangkutan kita ada, bakat dan seni kita ada. Kita tak pakai kod pengangkutan A, kita pakai masih dalam konteks N dan H dan R. Bakat dan seni kita ada B, sains kita ada, pendidikan D termasuk DG, DS, ekonomi kita tak ada, sistem maklumat F kita ada, pertanian kita tak ada, kemahiran H kita ada, kejuruteraan J kita ada, keselamatan perkhidmatan awam KP, polis bantuan dan juga pegawai keselamatan kita, perundangan dan kehakiman kita ada L, takbir diplomatik M tak ada, yang ada di UPSI dan kebanyakan UA adalah N, pentadbiran dan sokongan. Pencegahan P tak ada, penyelidikan bangunan Q tak ada, sosial kita ada S, walaupun banyak telah ditukar lantik ke N. Penguatkuasaan maritim kita tak ada T, perubatan kesihatan kita ada U di pusat kesihatan, kewangan W, polis tak ada, tentera tak ada, Y dan Z lah. Okay. Skim perkhidmatan yang akan terlibat dengan perubahan kepada kelayakan minimum akan melibatkan 13 skim perkhidmatan seperti yang di layar. Yang terlibat dengan kita adalah nombor 3 pemandu kenderaan, nombor 4 pembantu awam, nombor 7 pembantu operasi dan pengawal keselamatan. So itu yang terlibat dengan kita lah. So ada bila dia, tuan-tuan boleh nampak color tak itu? Okay. Ada yang digabungkan, ada yang dinaik taraf, ada yang dijumutkan ditukar lantik. So yang saya sebutkan tadi untuk pemandu kenderaan, pembantu operasi, pembantu awam, pengawal keselamatan, dia akan dijumutkan dan ditukar lantik. Okey. Contohnya, ini dah masuk ke permulaan kepada pelaksanaan SSPA. Tuan-tuan tengok di depan tu dicontohkan operator logi, pemandu, operator, jentera pemunggah, pemandu kenderaan dan pembantu awam. Kalau selama ini grade dia H11, H14, H16 dan H18 serta bentara parlimen, penghantar notis dan pembantu operasi yang berada pada grade N11, N14, N16 dan N18 telah ditukar lantik kepada pembantu khidmat am grade H1. H1 ini adalah equivalent kepada jawatan pembantu takbir grade N19 yang kita guna pakai sekarang. So kemasukan ke grade H1 adalah dengan kemasukan pada kelayakan minimum SPM. Okay. Kemudian di belah kanan itu, ataupun betul lah di belah kanan, tuan-tuan tengok pada layar, pegawai rendah polis dan konstibel sokongan ini semua dijumutkan, ditukar kepada pegawai rendah polis dan konstibel grade Y1, dan pengawal keselamatan ditukar kepada pembantu keselamatan grade KP1. So KP11 kita, KP14 kita, KP16, KP18, semua akan dinaikkan, dijumutkan menjadi pembantu keselamatan grade KP1. Okay? Yang bawah saya tak sentuh, dia tak ada kaitan dengan kita sangat. So yang kita kaitan kita seperti yang saya sebut tadi, ada 4 jawatan saja, iaitu pemandu, pembantu am, pembantu operasi dan pengawal keselamatan. Penyeraman dan penggelaran semula grade jawatan. Okey. Saya bergurau dengan kawan-kawan di belakang tadi. Kalau tuan-tuan tanya saya soalan cukup emas sekarang, Cik Elmi, saya punya grade berapa sekarang? Jawapan saya lah, bagi saya tengok carta dulu. Memang kita akan pening balik. Kalau tuan-tuan perasan, bagi yang lama-lama, siapa yang pernah masuk, saya ingat Tuan Haji Najib antaranya, bagi yang ada yang lama-lama masuk pada tahun pelaksanaan SSB. SSB kita pakai grade lebih kurang begini, cuma dia terbalik. Pada zaman SSB, kalau grade 1 tu pendaftar, grade 2 tu timbalan pendaftar, grade 3 tu penolong pendaftar pada zaman itu. Dan grade 9 adalah bantu takbir. Tapi untuk SSPA, dia terbalik. Dia tukarkan daripada grade 1 ke grade 15. Okay? So ini tak apa tuan-tuan, pelan-pelan lah kita cuba-cuba ingat. Saya pun tak ingat secara tepat. Kalau tuan-tuan tanya saya soalan ini, saya akan kira daripada mula. Saya akan kira daripada 1 sampai ke 15. Ya?
So 1 adalah grade 19 atau 20. Grade 2, 21, 22, 24. Grade 3, 25, 26. Grade 4, 27, 28. Grade 5 ataupun yang kelayakan masuk melalui diploma ataupun STPM, 29 atau 30. Grade 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Semua dikabungkan dalam grade 6. 37, 36 ada asterisk iaitu kalau tuan perasan ada asterisk 36, satu asterisk pada grade 6, ada asterisk 2 pada grade 7 dan 37, 38 juga dikekalkan pada grade 7 dan 39, 40 pada grade 8. 41, 42 kumpulan A, kumpulan pengurusan dan profesional bermula pada grade 9. 43, 44 pada grade 10, 45, 46 grade 11, 47, 48, 12, 51, 52, 13, 53, 54, 14, 55, 56, 15. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, saya jawab dulu soalan yang pertama, yang saya tanya, saya jawab. Apa beza antara asterisk 36 1 bintang dengan asterisk 36 2 bintang? Dua-duanya 36, tetapi asterisk 36 1 bintang 1 asterisk itu pada grade 6. Asterisk 36 2 bintang tu pada grade 7. Bezanya adalah yang naik jurutera contohnya, jurutera daripada 29 bila dia naik ke kananan ke grade berikutnya yang lebih tinggi sama ada cara KUP, TBBK ataupun kenaikan pangkat, dia akan naik terus ke 36. So mereka ini berada pada grade 6. Bagi kawan-kawan kita, especially macam kumpulan N, yang lantikan dia bermula pada grade 29. Kenaikan pertama dia adalah pada grade 32. So 32 tu adalah pada grade 6. Tapi bila dia naik kali kedua, baru dia pergi 36. So kenaikan kali kedua tu adalah 36 dengan 2 asterisk, so dia pergi pada grade 7. Itu beza dia. Okay, buat masa ini saya stop situ. Kalau tuan-tuan ada soalan kan, silakan. Nak tanya tengah-tengah ni pun silakan, tak ada masalah. Okey, penyumbudan skim perkhidmatan. Ada 23 skim perkhidmatan yang dijumutkan. 12 skim perkhidmatan SPM, 5 skim perkhidmatan STPM atau diploma, 6 skim perkhidmatan ijazah sarjana muda. Kesan penyumbudan skim perkhidmatan pada kerajaan, penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan berfokus, penggunaan tenaga sumber manusia dioptimumkan, fungsi organisasi diperkemaskan dan skop fungsi tugas diperluaskan, memenuhi keperluan terkini penyampaian perkhidmatan dan pada pegawai kemajuan kerjaya yang lebih baik, mobiliti yang lebih luas. Kita tengok pada grade skim perkhidmatan yang dijumutkan. Untuk SSM, kita ada pensyarah UiTM. Sebenarnya saya nak skip slide ini sebab tak banyak yang berkaitan kita. Yang berkaitan kita yang belah kanan. Mana ni? Nampak? Yang belah kanan tuan-tuan dan puan-puan, itu yang ada kaitan kita. Belah kiri itu tak ada kaitan sangat. Belah kiri itu saya sentuh je, pensyarah UiTM ditukar kepada pensyarah universiti. So dah tak ada pensyarah grade DM41. DM dah tak ada, dia pergi kepada DS. Terus sama je lah. Pengurus ladang G41, dia terus pergi kepada N9 ataupun pertanian yang ada kelayakan kepada G9. Pegawai pendidik sosial, kita pun tak ada. N41, pergi pada S9, pegawai arkib ataupun pegawai takbir grade N9. Itu perbezaan dia lah. Yang kaitan dengan kita pengurusan asrama. Pengurusan asrama pun dah tak ada isu sebab pengurusan asrama kita semua dah tukar lantik ke N. So dia tak ada kaitan sangat. Pegawai penerbitan kita pun dah memang N. So dia pergi sama ada pegawai takbir atau pegawai penerangan. Since kita dah lantik pegawai takbir, dia kekal pegawai takbir, so tak ada kaitan. Yang ada efek adalah nombor 6 iaitu pegawai kewangan. Grade W41 ditukarkan kepada grade WA9, WA10, WA12, 13, 14 sebagai accountant. So nomenclature je lah berubah. Dulu dipanggil pegawai kewangan, sekarang dipanggil accountant. Syaratnya mesti ada kelayakan kewangan. Bagi yang tidak ada kelayakan kewangan, dia kena tukar lantik kepada pegawai takbir. Grade N9 sampai N14. Itu perbezaan dia lah. Next one adalah penolong pensyarah UiTM pun kita tak ada, penolong pengurus taman ladang tak ada, penolong pegawai pendidikan sosial tak ada, penolong pengurus sama pun kita dah tukar lantik, dia pergi pada N, penolong pegawai takbir, penolong pegawai penerbitan pun kita dah tukar lantik kepada N, penolong pegawai takbir. So dia tak ada jejak sangat. Pemeriksa cap jari tak ada. So bagi yang siapa yang tak tahu, ada jawatan pemeriksa cap jari. Operator wireless pun ada, pembantu pemeliharaan pun ada, pegawai kader rendah polis dan konstable sokongan. Ini semua tak ada kaitan dengan kita lah. Itu adalah jawatan-jawatan yang dijumutkan.
Penetapan semula ketua perkhidmatan. Pagi tadi saya dimaklumkan ada yang bertanya, siapa ketua jabatan, siapa ketua perkhidmatan. Untuk UPSI, hanya ada satu je ketua perkhidmatan, iaitu Naib Chancellor. Hanya ada satu saja ketua jabatan dalam konteks pelaksanaan SSPA, iaitu pendaftar. Tidak ada ketua jabatan kimia, tidak ada ketua jabatan fizik, ketua jabatan sejarah, geografi, atau ketua jabatan merupakan dekan. Tidak ada. Borang tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon janganlah disign oleh ketua jabatan. Bukan itu maksud ketua jabatannya. Ada di antara tuan-tuan punya borang saya dah sign bagi ruangan saksi dan sebagainya, tapi bagi yang tidak bersign, ruangan itu dah ada nama saya. Jadi tolonglah kembalikan kepada saya untuk saya yang sign sebagai ketua jabatan dalam konteks pelaksanaan SSPA. Okey, ini takrifan. Saya tidak sentuh secara ni boleh saya lajukan je lah. Okey, ini antara yang mungkin menggembirakan atau ditunggu-tunggulah, penambahbaikan kepada struktur gaji. Perkara 6. Apabila tuan-tuan dan puan-puan setelah menerima option SSPA, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat dua perkara, iaitu penambahbaikan struktur gaji dan pemberian pelarasan gaji. Jika tidak menerima atau menolak, tuan-tuan akan kekal dalam struktur gaji SSM. Apakah perbezaan dia? Kalau dipilih SSPA, gaji permulaan terendah telah diselaraskan kepada gaji minimum negara, iaitu RM1,500. Jadual gaji minimum dan maksimum semua grade ditambah baik dan diseragamkan. Sekadar menyentuh minta maaf kalau dah tahu tapi saya sebut je lah. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang tak faham tentang JGMM, jadual gaji minimum dan maksimum. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tak ada P1, T1, P2, T2, P3, T2, T3, T4, T24, T19, T18, T10, T12. Kita dah tak ada. Dia ada satu je. Minimum, maksimum. Perbezaan dalam gaji itu adalah kenaikan gaji tahunan. Akan pada SSPA dia akan panggil PGT. Aku dah lupa. PGT apa? Pergerakan gaji tahunan. Sebab sekarang kita pakai KGT. So saya minta maaf kalau saya masih guna term KGT. KGT dengan PGT itu term dia sama je lah. So semua jawatan akan ada satu je JGMM ataupun jadual gaji minimum maksimum, dan kemudian gaji minimum maksimum telah ditambah baik, dinaikkan daripada jadual gaji minimum maksimum pada SSM, pada gaji keadaan kita sekarang. So kadar ni dinaikkan mengganti kadar tetap. Kita akan ada kadar gaji, kenaikan gaji tahunan maksimum, dia akan menggantikan kadar tetap 3%. Ini ada perbezaan sedikit lah. Okay? Dan kadar gaji maksimum ditetapkan satu amount bagi setiap grade. Saya sarankan tuan-tuan perempuan jika ada, tak nak tanya sekarang, nak tanya hujung, catat dulu. Takutkan dah sampai ke hujung, tiba-tiba nak tanya, apa benda lah Cik Ilmi cakap KGM apa benda lah JGMM ni. Jadi kalau ada nak tanya-tanya, catat dulu, boleh tanya. Ataupun tuan-tuan boleh tanya sekarang. Saya boleh cuba jawab sekarang lah. Pegawai yang sedang menerima kadar kenaikan gaji tahunan yang lebih tinggi daripada kadar kenaikan gaji tahunan SSPA, kekal menggunakan kadar gaji tahunan tersebut secara khas untuk penyandang. So, poin paling utama dalam pelaksanaan SSPA adalah tidak ada rugi. Semua akan better off, lebih baik. Jadi dia tak ada isu kata saya rugi, kalau saya ambil SSPA saya rugi, SSM saya untung dan sebagainya. Tidak akan timbul perkara itu. So kita tengok dia punya simulasi. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, bagi kumpulan pelaksana dan pengurusan profesional, iaitu berada pada grade SSPA 1 hingga 15. Kenaikan pada bulan Disember, berkuat kuasa 1 Disember 2024, kenaikan pada kadar 8% atau minimum 240. Okay. Fasa kedua, Januari 2026, naik sekali lagi 7%. Total pelarasan adalah sebanyak 15%. Bagaimana pelaksanaan dia? Pelaksanaannya pada 1 Disember, gaji tuan-tuan pada 1 Disember 2024 kalikan dengan 8%. Bagi yang tak tahu kira, saya ajar. 1.08%. Untuk tuan-tuan kira gaji tuan-tuan sekarang, gaji hakiki jangan masuk alarm. Gaji hakiki kali dengan 1.08. Itulah gaji tuan-tuan pada SSPA Disember 2024.
Kemudian pada tahun 2025, naikkan gaji yang telah naik 8%, tambah KGT tahunan tuan-tuan dan perempuan. Contoh, kalau gaji kita pada Disember 3,000, kali dengan 1.08, dapat certain amount. 2025 naikkan, kalau dia pegawai grade 54, kenaikan tahunan 320, tambah 320 dulu. Kemudian, pada Januari 2026, jumlah tadi tu, 1.08 campur 320, kali balik dengan 7% kenaikan pada bulan Januari 2026. Itulah gaji tuan-tuan pada bulan Januari 2026. So dia kenaikan dia bukan sekadar 8 campur 7. Dia 8 campur kenaikan tahunan campur 7%. So kenaikan dia akan jadi lebih tinggi daripada 15%. Kumpulan pengusaha tertinggi, kaedah dia 4% dan 3%, kaedah kiraan sama. Okey, ini contoh yang diberi pelarasan gaji. Kalau kaki tangan pelaksana kita, pentadbiran kita, pelaksana kita, jika gaji dia di bawah 3,000, dengan pelarasan 8%, dia tak akan dapat 240. Kalau tuan-tuan kira, 3,000 kali 8% dapat 240, betul? Betul tak? 3 kali 8, 24 lah. So 240. Jadi kalau gaji mereka ini di bawah 3,000, kenaikan mereka adalah 240, bukan 8%. Boleh faham tak? Contoh pertama, saya ini pasal ni slide GPA jadi mungkin terlari sedikit dan sebagainya. Contoh pertama, kalau gaji kaki tangan kita, contohnya grade N11, R11, H11, KP11, belum capai gaji minimum 1,500. Gaji dia baru 1,200. Contoh ini contoh, baru 1,200. Dia akan dapat terus ke 1,500. Walaupun 1,500 itu lebih daripada 240. Kalau gaji dia contohnya 1,400, belum 1,500. So kalau naik 1,500, dia naik 100, rugi kan? Dia dapat naik 240. Kalau gaji dia 2,700, kenaikan dia akan jadi 2,940, iaitu tambah 240. Kalau gaji dia 3,000, pun dia dapat 240. 3,240. Tapi lepas gaji dia 3,000, 3,100 misalnya, dia akan kira balik 8%, pasal dia akan dapat lebih daripada 240. Takat tu boleh faham? Boleh ya? Saya nampak orang angguk, saya enggak faham lah. Alright. Kemudian, seperti yang saya sebutkan, pada Disember ataupun Januari 2025, dia akan naik sekali lagi 7% pada gaji dia semasa pada masa itu. Alright. Pelarasan gaji, pegawai yang menerima option SSPA akan ditukar lantik namun belum memenuhi syarat option, akan kekal dalam struktur gaji SSM sehingga memenuhi syarat. Pelarasan gaji diberikan atas jadual gaji minimum maksimum asal. Tarikh pergerakan gaji pegawai grade 11 yang ditukar lantik dan dipindahkan ke GBT atau gaji permulaan baru akan berubah ke 1 Oktober. Tadi ada yang tanya, saya saja jalan-jalan di belakang tadi, saya tanya ada tak soalan. So ini salah satu soalan yang ditanya. Bagi kaki tangan kita yang tuan-tuan dan perempuan hanya berubah grade saja. Contohnya dia memang berada pada grade N19. So dia tukar kepada N1. Kenaikan gaji tahunan dia pada bulan Januari. Kekal Januari. Kalau ada kenaikan gaji tahunan dia pada bulan 4, kekal bulan 4. Tak ada ganggu kenaikan gaji tahunan. Saya nampak Cik Mizan di depan tu. Cik Mizan katalah gaji dia naik pada bulan 4. Dia pilih option untuk ambil SSPA pada Disember ini. Kenaikan gaji dia pada bulan 4, kekal kenaikan gaji pada bulan 4, kenaikan bermula bulan 12. Bulan 12 dapat 8%, bulan 4 naik gaji dah. Cik Mizan dah grade 52, saya rasa kenaikan dia 290, campur 290. Kenaikan 8%, campur 290, saya harap korang boleh faham dalam penjelasan aku, bukan guru matematik. 290 campur 8%, Januari 2026, dia akan naik 8%, campur 290, campur 7%. Itu kaedah calculation dia. Okey. Ada juga soalan yang ditanya, saya ni nak dapat KUP bulan Disember, jejas atau tidak? Kalau tuan-tuan berada pada grade N1 hingga grade 1 hingga 15, dia tidak menjejaskan apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan berada pada grade sekarang 11 hingga 18, tuan-tuan punya KUP hilang. Dia akan restart pada grade 1. Sebab apa? Sebab whoever yang naik ini sebenarnya dia naik pangkat.
Tuan-tuan bayangkan kalau korang grade 11 nak naik ke 14, korang kena tunggu 13 tahun atau kekosongan, betul? 14 ke grade 16 kena naik lagi 13 tahun. Sekarang ni korang naik ibaratnya grade 11 naik terus ke grade 19. Sebabkan dia naik pangkat ke grade N1 atau grade 19, maka pergerakan gaji dia akan bermula pada Oktober tahun 2025. So pergerakan gaji tahunan dia akan berubah. Yang lain tidak ada efek. Saya ulang sekali lagi, yang lain yang mana tuan-tuan kalau grade sekarang, saya lupa sebenarnya, grade tuan-tuan sekarang grade 54, jadi bila tukar ke SSPA naik ataupun nombor tu rendah kan, naik ke grade 14, maksudnya tak ada efek. So tak ada efek kenaikan gaji tuan-tuan pada tahun depan sama. Kalau dia bulan 1, bulan 1, dia bulan 4, bulan 4, dia bulan 7, bulan 7, bulan 10, bulan 10. So tak jejas. Jadi secara umumnya yang terjejas hanyalah mereka yang sekarang berada pada grade 11 hingga 18 sahaja. Yang KGT 2025 dia akan berubah kepada bulan Oktober. Okey? Kalau pegawai naik pangkat pada Disember, dia hendaklah diberi gaji, pelarasan gaji terlebih dahulu, kemudian ditetapkan gaji permulaan di grade kenaikan pangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SSPA yang baru. So gaji yang terdekat lah yang kita bagi. Ini antara simulasi, saya dah cerita, tuan-tuan nak saya cerita sekali lagi tak? Ini sebenarnya tak tahulah boleh nampak ni. Contoh di depan, bila gaji semasa pada Oktober 2024 adalah pada 1285, sama je tak kira SSM atau SSPA. Selepas pelarasan gaji pada 1 Disember, 1285 itu tidak ada kenaikan kalau dia kekal dengan SSM. Tapi kalau dipilih SSPA, dia akan dapat kenaikan 240 yang saya sebutkan tadi. Dia tidak dapat 8%, sebab 8% itu minimum 240. Kalau tuan-tuan ambil 1285 kali dengan 8%, dia tak akan dapat 240. Dia akan dapat lagi rendah. Tapi sebabkan dia kata minimum 240, so dia akan dapat 1525. Tak jalan? Ke memang tak nampak? Tak nampak. Okay, gaji selepas PGT tahun 2025 dah naik ke 1525, kenaikan gaji tahunan KGT kalau SSM 80, bila naik bawah SSPA minimum dia adalah 100. So dia akan tambah 100 dulu, jadi 1625. Ini yang saya katakan naik dulu gaji KGT tahun depan, kemudian pada pelarasan kedua untuk Januari 2026, kenaikan dia akan tambah 7% daripada 1625 menjadikan 1738.75 selepas KGT ataupun pelarasan gaji tahun 2026. Dan kalau tahun 2026 tu dia masih berkhidmat, KGT tahun 2026 dia banyak 100 tambah 100 lagi, jadi gaji dia akan jadi 1838.75. Oleh sebab dia naik ke minimum pada grade KP11 ke KP1, allowance dia juga berubah. ITKA dia daripada 95 naik ke 115, dan itulah perubahan yang dia akan dapat pada ITKA berbanding kalau dikekal dalam SSM. Sekali lagi saya sebut, tanpa leading, tapi memang leading pun, tak ada sebab untuk tidak pilih. Okay? Boleh faham? Tak tahulah macam cakap sorang-sorang ke atau memang faham? Tak apa, jangan risau. Alright, ini contoh lain, kalau tuan-tuan boleh tengok. Boleh faham Okey, ini contoh, gaji dia pada Oktober 2024 adalah 2,666.9. Ini bagi contoh yang dekat 3,000 tadi Kalau dia pilih SSM, tak payah tengok lah. SSM maksudnya tak ada berubah. Dia hanya naik KGT, dia tak dapat 8%, tak dapat 7%. Okay, dia pergi SSPA. Dia akan dapat 240 dahulu pada 1 Disember sebab dia masih lagi bawah 3,000. So dia dapat lebih sikit lah. Kalau orang yang bawah 3,000 ni, ibarat dia dapat lebih sikit. Sebab kalau dia kira 8%, dia tak akan dapat 240. Okay? So dia dapat lebih sikit, dia akan jadi RM3,006.9. Kemudian tahun 2025 naik RM100, dia akan jadi RM3,006.9 itu. Kemudian pada pelarasan fasa 2 untuk Januari 2026, dia akan naik sekali lagi 7% menjadikan 3,216.52. 7% itu akan dikira berdasarkan 3,006.09. So dia tak dapat 240, dia akan dapat lebih daripada 240. Sebab 7% itu lebih pada 3,000. Itu beza dia. Alright, yang lain itu lebih kurang sama. Okay, DS54 pun nak cerita ke? Saya skip .
Bukan skip tu nak elak tunjuk nombor 4 tak. Saya rasa kira ada sama je. Ada siapa nak suruh saya cerita tak? Angkat tangan. Tak ada Okey, kemudahan. Kemudahan ni cabaran. Dalam SSPA diperkenalkan satu yang baru iaitu cuti tanpa rekod kelompok. Cuti separuh gaji yang ditambah baik, cuti jaga anak yang ditambah baik. Kemudian ada penambahbaikan kepada waktu bekerja shift, pembekalan pakaian seragam, bantuan pakaian panas tempat kerja, bantuan baju kod, bantuan pakaian jubah mahkamah, kemudian perubatan, kemudian vaksin, ini pun ada soalan tadi, kemudian pemeriksaan kesihatan atas asas keperluan perkhidmatan, kemudian perubatan bagi anak pegawai yang masih mendapat pendidikan melebihi umur 21 tahun, dan tambang wilayah, tambang ziarah wilayah, tambang ihsan wilayah, tambang mengiring jenazah, menguruskan pindahan barang antara wilayah. So ini kemudahan yang diperkenalkan. Pindahan-pindahan dia adalah seperti di layar. Sekarang, pelaksanaan cuti tanpa rekod adalah secara setiap satu daripada 18 perkara yang di layar. Maksudnya kalau tuan-tuan nak minta cuti bersalin lah. So lelaki dapat 7 hari, isteri dapat 3 bulan ataupun dia boleh ambil cuti tanpa gaji setahun dan sebagainya lah. Kematian ahli keluarga terdekat dapat 3 hari. Menjaga ahli keluarga sakit pun ada kita punya kaedah yang terpakai. Umrah 9 hari lah. 9 lah. Umrah. 7 hari. Keagamaan dan sebagainya lah. Termasuk di bawah itu kalau tuan-tuan tengok nombor 18 perayaan. Good Friday, Deepavali, Chinese Eve, Hari Raya Haji kedua dan Thaipusam. Apa beza dengan yang baru? Yang baru dia tak kira per item. Dia kira as a whole. So dia panggil kelompok 20 hari setahun. Contoh, tahun depan tuan-tuan kata, contoh dengan izin lah. Urusan ahli keluarga terdekat 3 hari je. Tuan-tuan nak ambil 7 hari. Boleh dengan kebenaran ketua jabatan. Tuan-tuan nak pergi umrah 7 hari. Tuan-tuan nak ambil 20 hari. Boleh dengan kelulusan ketua jabatan, tapi tahun tu habislah dia punya kelaikan. Tuan-tuan, tahun depan Datuk ada tanya dengan izin Datuk Datuk tanya saya semalam, boleh tak kita nak ambil cuti raya haji kedua? Boleh. Cuma tak boleh buat kelompok tu. Kena buat, boleh. Datuk kata, okey jom kita ambil semua orang cuti raya haji kedua, tapi setiap seorang kena isi borang permohonan cuti raya haji kedua. Itu je beza dia. Boleh dapat cuti raya haji hari kedua. Cuti Deepavali minggu depan kan, nak ambil extra. Christmas Eve, Thaipusam misalnya, dan lain-lain seperti yang terpapar di layar. Okay? Dia punya keutamaan dia adalah pada perkara belah kiri paling bawah, iaitu tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Itulah kontrol dia. Okey, cuti separuh gaji, mudah kira. Selama ini yang sedia ada itu ditambah baik kepada yang belah kanan, iaitu dipanjangkan kepada ibu bapa angkat, ibu bapa tiri, anak angkat, anak pelihara, jangan tanya saya apa maksud anak pelihara, anak angkat de facto dan anak tiri tanggungan. Itu beza dia, dipanjangkan. Meaning yang belah kiri on, yang belah kanan ditambah. Okay? Kemudian, cuti menjaga anak. Ini saya sebenarnya tak apa nak faham. Tapi saya rasa yang pernah buat ni dia faham lah. Cuti jaga anak tidak terikat dengan cuti bersalin masa kemudahan SSM. Setahun sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan atau sehingga anak mencapai umur 5 tahun, mengikut mana yang terdahulu. Cuti menjaga anak yang bersambung cuti bersalin terhad sehingga 5 tahun sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan. Pemanjangan dia dipanjangkan kepada staf lelaki. Datuk dah tepuk lah. Sama, tapi untuk staf lelaki dapat kemudahan yang sama. So bolehlah 5 tahun tak payah cuti tanpa gaji, kami boleh cari orang lain. Bukan ganti permanent, ganti sementara. Alright, bekerja dari rumah. Ini ada satu perkara yang menggembirakan saya, yang kita akan cuba buat. Tetapi mohon izin untuk kita hold sehingga sekela detail berkaitan dengannya dikeluarkan. So secara umumnya, apa yang prinsip yang kita nak guna pakai tu memang boleh dibuat Datuk. Dan tuan-tuan dan perempuan. Tetapi tunggu sekela lebih detail sebab dia akan keluar sekela lebih detail. Dan memang saya ada niat untuk kita buat BDR ini. Okey. Waktu bekerja shift, ini lebih pada siapa yang bekerja shift. Jumlah jam bekerja 46 seminggu, 46 jam. 1 jam rehat bagi setiap satu giliran waktu bekerja. Yang tidak boleh kurang dari 8 jam, tidak boleh melebihi 12 jam. 1 hari dalam seminggu sebagai waktu rehat mesti wajib.
So perubahan dia, jadual jam bekerja seminggu waktu bekerja giliran disamakan dengan waktu bekerja pejabat, iaitu 45 jam termasuk rehat, atau purata 45 jam bekerja bagi 4 minggu berturut-turut termasuk waktu rehat, dan ada fleksibiliti tertakluk kepada syarat 4 hingga 6 hari bekerja seminggu, 1 hingga 3 hari berehat seminggu, tidak kurang 8 jam, tidak lebih 12 jam bekerja sehari, dan 1 jam rehat dalam tempoh waktu bekerja menggantikan terma waktu bekerja giliran kepada waktu bekerja shift. So whoever yang bekerja shift dah boleh guna pakai kaedah waktu bekerja shift yang baru di bawah SSPA. Pakaian dan seragam, ini walaupun nampak macam ada penambahbaikan, tetapi saya rasa pelaksanaan kita di UPSI ini lebih baik. Yang mana kita buat secara konsensus antara pihak universiti bersama dengan pihak yang layak mendapat pakaian seragam. So ada yang lebih, ada yang kurang. So contohnya yang disadangkan adalah pakaian seragam, 3 pasang pakaian, 2 pasang kasut. Di bawah SSPA, pakaian keperluan khas, pakaian seragam terpakai untuk 3 pasang pakaian dan 2 pasang kasut. So ini terpakai dan kita dah guna pakai. Pakaian panas tempat kerja, ini pun saya mohon untuk kita tunggu sekala yang lebih detail, Datuk. Sebab ini untuk juruteknik komputer ataupun pegawai IT yang jaga bilik server. Dia boleh dapat pakaian panas bilik komputer. Ini tambahlah. Sebelum ini dia 150 selai setiap 3 tahun. Kali ini dinaikkan kepada RM200 setiap tahun dengan syarat bilik server itu mesti di bawah suhu 20 degree Celsius. Bilik server lah. Itu pakaian panas. So bukan tak perlu pergi luar negara. Jadi tuan-tuan boleh jaga bilik server, boleh dapat pakaian panas. Bayaran baju kod. Ini pun sebenarnya kita boleh guna pakai, iaitu baju kod mahkamah tak ada kaitan lah. Bantuan pakaian blazer kepada pegawai khidmat pelanggan yang ditahadkan kepada RM500 setiap 3 tahun. Tiada kuantiti dihadkan, tapi RM500 je maksimum. Diperluaskan kepada semua pegawai skim perkhidmatan yang dikehendaki berkhidmat di Dewan Mahkamah atau kaunter khidmat pelanggan. Bantuan pakaian jumlah mahkamah tak terkait. Kemudian vaksin, ini soalan yang ditanya tadi. Di bawah SSM ataupun skim perkhidmatan sedia ada, tidak ada dasar kemudahan yang vaksin diperuntukkan di bawah Perintah Am Bab F tahun 74 dan Ceraian SR 2.1.1 PPSM. Okay. Di bawah SSPA, kemudahan vaksin atas asas keperluan perkhidmatan diwujudkan. Bukan vaksin COVID. Masih ramai tertanya-tanya, alamak lepas ni pilih SSPA wajib kena ambil vaksin COVID. Ini bukan vaksin COVID. Ini vaksin atas asas keperluan perkhidmatan yang diwujudkan. Contoh apa? Tak dengar? Okey. Contohnya pembantu penyedia makanan. Suntikan typhoid. RM700. So kerajaan boleh tanggung. Itu masuk vaksin Jadi jangan salah faham, dia tak ada kaitan dengan COVID. Okey. Kemudian kemudahan pemeriksaan kesihatan. Bekerja untuk kerajaan, pegawai untuk berkursus, kemudian pemeriksaan kesihatan atas asas keperluan perkhidmatan boleh dituntut semula. Kemudian perubatan bagi anak pegawai yang masih mendapat pendidikan melebihi umur 21 tahun, dalam SSM maksimum 21 tahun, lebih 18 tahun. Dalam SSPA, perubahannya adalah sehingga umur 26 tahun dengan syarat ijazah pertama sahaja. Sebab ada yang ijazah pertama lanjut sampai umur 26 masih lagi dikira dalam tanggungan. So kemudian ini terpakai sehingga umur 26 tahun. So Tuan Haji Najib kena sediakan bajet lebih untuk kemudahan perubatan. Tambang antara wilayah. Okey, ini pun ada sedikit yang berkaitan dengan kita. Asalnya adalah tambang mengunjungi wilayah asal ditukar kepada tambang ziarah tambang ziarah wilayah asyul lah. Tambang ihsan wilayah, tambang mengiring jenazah dan menguruskan pemindahan barang, tambang mengiring jenazah dan menguruskan pemindahan barang antara wilayah. Kelayakan kepada pegawai yang berkhidmat di wilayah yang berbeza dengan wilayah tempat menetap ibu bapa. Meaning kalau dia kata mak bapak dia duduk di Sabah atau Sarawak, dia boleh pakai. Kalau dia duduk lain daripada Sabah dan Sarawak. Yang lama dia kata mesti di wilayah selain pada wilayah asal tempat lahir ibu bapa. Kali ini tidak. Tiba-tiba mak bapak dia pindah, kan? Na'udzubillah, tidaklah mendoakan. Mak bapak dia bercerai, bapak di Sarawak, mak di Sabah. Dia boleh pilih tahun ini ke Sabah, tahun depan ke Sarawak. Itu perubahan dalam SSPA. Tetapi dia kena mengisytiharkan
wilayah menetap ibu bapa sekali sepanjang perkhidmatan dan direkodkan. So kita kena rekodnya lah. Jadi kalau perubahan, maklumkan pada perubahan lah. Tambang mengunjungi wilayah asal, ini adalah kemudahan tambang perjalanan pergi dan balik dari wilayah berkhidmat ke wilayah asal. So sama, perbezaan dia ke tempat menetap ibu bapa yang diisytiharkan. So kalau selama ni mak bapak dia duduk kat Kuching, tiba-tiba pindah Miri, tak boleh. Sekarang ni boleh. Kemudian sekiranya ibu bapa pegawai berpindah menetap wilayah lain selain pada wilayah yang diisytiharkan, pegawai layak diberi tambang tertakluk pada syarat ditetapkan. Bagi pegawai yang ibu bapanya telah meninggal dunia, tambang diberikan untuk melawat wilayah menetap ibu bapa sebelum meninggal dunia. So boleh walaupun dah meninggal dunia. Okey, sambungan. Pasangan atau anak-anak yang tidak mengikut pegawai bertukar wilayah boleh diberi tambang untuk melawat pegawai. Boleh diberi tambang tanpa terikat sama ada pegawai telah menggunakan kemudahan tersebut atau belum dalam tahun kelayakan. Tambang bagi pasangan anak-anak yang tidak mengikut pegawai bertukar adalah dari wilayah menetap ibu bapa pegawai yang diisytiharkan atau mana-mana wilayah lain tertakluk pada syarat yang ditetapkan. Diberi sekali dalam tempoh 1 tahun kalender. Pegawai hendaklah berkhidmat selama 6 bulan selepas tarikh lapor diri terlebih dahulu di wilayah berkhidmat bagi penggunaan kali pertama. Pegawai yang diluluskan apa-apa cuti yang tidak dibayar gaji atau cuti yang dibayar separuh gaji melebihi tempoh 180 hari dalam 1 tahun kalender tidak layak diberi kemudahan ini. Sekiranya pasangan pegawai berkhidmat di wilayah yang sama dengan pegawai, seorang saja yang layak menggunakan kemudahan tambang ini untuk membawa ahli keluarga melawat ibu bapa di wilayah menetap mereka atau melawat wilayah menetap ibu bapa sebelum meninggal dunia, dan pasangannya boleh menggunakan kemudahan tambang tersebut atas kadar bujang dalam 1 tahun kalender. Sebenarnya lebih kurang sama dengan yang lama. Okey, ada syarat tambahan, mesti tidak dikenakan hukuman tertertib pada bila-bila masa dalam 1 tahun kalender akan menyebabkan tidak layak diberi kemudahan ini dalam tahun tersebut. Pegawai yang diberi kemudahan ini juga tertakluk kepada markah LNPT atau My Performance yang akan diperkenalkan masa SSPA tidak boleh kurang daripada 75%. Ini antara pindaan yang besar lah. Pegawai yang sedang melewati, siapa yang dah guna tambang mengunjungi wilayah asal, TMWA yang diperuntukkan di bawah ceraian ini, dan belum menggunakan kemudahan tersebut bagi tahun ini, boleh gunakan sebelum 31 Disember 2024. Okay? Dan tahun depan akan guna dalam SSPA punya kemudahan. Okay, tambang ihsan. Diperuntukkan kepada pegawai saja mengikut kelayakan tambang kapal terbang yang telah ditetapkan, diberi kepada pegawai untuk menziarahi ibu, bapa, ibu mertua dan bapa mertua yang sakit tenat atau meninggal dunia sebanyak 1 kali bagi setiap individu yang nyatakan sepanjang tempoh perkhidmatan pegawai. Tambang kapal terbang pergi dan balik dari wilayah berkhidmat ke wilayah menetap ibu bapa atau mana-mana wilayah lain tertakluk kadar tambang adalah bersamaan atau lebih rendah dari kadar tambangnya ke wilayah menetap ibu bapa. Sekiranya pegawai meninggal dunia, tambang diberikan kepada ahli keluarga untuk mengiringi jenazah pegawai ke tempat pengebumian mayat di wilayah menetap ibu bapa pegawai atau mana-mana wilayah lain. Itu perubahan kepada kemudahan tambang mengiringi jenazah dan tambang mengurus pemindahan barang SSM. Sekiranya ahli keluarga pegawai meninggal dunia, pegawai dan ahli keluarga diberi kemudahan tambang kapal terbang untuk mengiringi jenazah ke tempat pengebumian mayat terhad dalam Malaysia sahaja. Sebenarnya lebih kurang sama dengan SSM. Tambang mengurus pemindahan barang pergi dan balik boleh diberikan kepada pasangan seorang ahli keluarga atau waris untuk menguruskan pemindahan barang pegawai dari wilayah berkhidmat ke wilayah menetap ibu bapa pegawai atau mana-mana wilayah lain tertakluk kadar tambang adalah bersamaan atau lebih rendah dari kadar tambang ke wilayah menetap ibu bapa pegawai. Perkara 8, allowance. Ada 6 di bawah allowance, kriteria keadaan allowance, allowance yang mansuh, allowance dipindah nama, allowance kuat kuasa, pegun kadar allowance, ITKA secara KUP. Okey. Ini perubahan kriteria allowance daripada SSM, dia ada kaedah pemberian allowance ni mengikut kriteria. Risiko kerja, kesusahan, keanehan, kejelikan tugas dinamakan semula kepada penempatan. Kos sara hidup kekal sebagai sara hidup. Tanggungjawab tambahan galakan jadikan tanggungjawab tambahan. Bayaran balik pembelanjaan sebagai bayaran balik pembelanjaan. Dan kepakaran, kemahiran, kompetensi tambahan, kepentingan pengekalan satu perkhidmatan ditukar kepada kelayakan di bawah SSPA. Pembayaran allowance adalah dihentikan sekiranya pegawai dalam keadaan berikut: pegawai tidak melaksanakan tugas yang melayakkan, pegawai tidak tempatkan penempatan melayakkan, pegawai tidak ada tugas tanpa cuti atau tanpa terberhentian kebenaran ketua jabatan tanpa sebab musabah. So ini agak umum untuk perberhentian allowance. Kaedah prorata terpakai bagi allowance yang dibayar secara bulanan sahaja
Keadaan melayakkan perwata adalah seperti berikut. Tempoh penempatan pegawai tidak genap 1 tahun. Pegawai diarahkan menjalankan tugas yang melayakkan pemberian allowance tetapi tidak genap 1 tahun kalender. Kaedah kiraan adalah seperti di bawah. Allowance yang dimansuh. Ini pun rugi. Bayaran balik pembelian cermata saya tak claim. Respect. Allowance kepada pegawai perwata yang dilantik sebagai penaftar. Elok ke tidak, Dr. Farah dah boleh jadi penaftar. Bayaran imbuhan Thailand dan Singapura, bayaran insentif kesihatan awam perkebumian, bayaran insentif kesihatan petugas taman negara, bayaran insentif penyelamat di air, bayaran insentif program pemulihan kemasyarakatan, bayaran insentif subjek pendidikan, tuan-tuan boleh baca tapi saya baca juga. Bayaran insentif Semenanjung ATM, bayaran insentif Sabah Sarawak ATM, bayaran insentif unit pencegahan dan penyeludupan. So ini semua adalah allowance yang dimansuhkan. Okey, pindah nama allowance. Saya bukan nak baca yang berkaitan dengan kita je. So kalau ikut 1 sampai 7 tu semua tak ada kaitan dengan kita. Yang berkaitan dengan kita adalah bayaran insentif wilayah. Bayaran insentif tugas memanjat pokok memang confirm tak ada. Okey. Allowance bersedia atas panggilan di klinik kesihatan di desa tak ada. Saya rasa yang berkaitan dengan kita adalah bayaran insentif wilayah. Ini pindah nama allowance, bayaran insentif wilayah dipanggil bayaran imbuhan wilayah. Perubahan nama allowance saja. Okey. Ada 130 allowance pokok kuasa, 91 allowance umum. Okey. Lagi? Ni. Depan, okey. Depan lagi. Sebelas. Bayaran insentif pemeriksa kapal, bayaran insentif pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Bayaran insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas. So jika ada, dan kita boleh beri allowance. Tapi minta izin dari itu, saya kena tengok balik lah. Sebab pemahaman kita yang ada kaitan tadi adalah insentif wilayah. Tapi kalau ada, why not? Saya rasa tak ada isu lah. Terima kasih Datuk. Okey. Kadar allowance pegun. Ini pun saya rasa ada yang tanya, bagaimanakah pelaksanaan allowance pegun? Yang pertama nak tanya dulu, faham ke masuk pegun? Masuk pegun di sini adalah allowance itu berhenti pada kadar allowance sedia ada. Dia tidak ada lagi kenaikan. Dan allowance pegun hanya terpakai pada allowance yang ada kenaikan tahunan yang disandarkan kepada persentage kepada gaji. Jadi allowance ini dia dipegunkan. Yang berkaitan dengan kita ada 2. Bayaran insentif pedalaman kita tak ada kaitan sangat. Kadar pegun, okey, bayaran insentif perkhidmatan kritikal. Penerima sedia ada kadar tetap berdasarkan amount terakhir BIPK yang diterima sebelum tarikh kuat kuasa SSPA, dan pegawai lantikan baru atau pegawai baru berkelayakan kadar tetap baru adalah seperti jadual berikut. Bagi mereka yang layak mendapat bayaran insentif perkhidmatan kritikal, ni adalah perkhidmatan kritikal dalam menyokong dasar dan strategi bangunan kerajaan. Tuan-tuan boleh kira tuan-tuan punya allowance sekarang. So allowance tuan-tuan sekarang akan menjadi allowance tuan-tuan selama-lamanya selagi berkhidmat. Okay? Kalau dia lebih rendah daripada allowance yang ditetapkan di bawah SSPA, dia akan dapat allowance di bawah SSPA. Kalau dia lebih tinggi, dia akan pakai allowance dia yang lebih tinggi. Tetapi kenaikan tahunan dah tak ada. Jadi tuan-tuan boleh compare antara itu dengan kenaikan 8% tadi. Di layar adalah dia punya jadual bagi pengurusan profesional, bagi bayaran insentif perkhidmatan kritikal, kadar sebulan 165 untuk grade 9 hingga 15 ataupun 41 hingga 56. Untuk kumpulan pelaksana 29 hingga 40 ataupun 5 hingga 8 150. Untuk 19 28 1 hingga 4 135. Kadar ini terpakai pada penjawat yang baru dilantik. Ataupun mereka yang dapat lebih rendah pada ini sekarang. Ini contoh BIPK. Kalau jururawat grade U42, hakiki 680829 di bawah SSM, dia dapat kadar BIPK 680.83, jumlah pendapatan 7489.12, tanpa pelarasan gaji kalau dia tidak pilih SSPA. Kalau dia pilih SSPA, dia punya BIPK sedia ada 680.83 kekal. Tapi dia dapat tambahan 8%, 544.67, dan gaji dia pada 1 Disember 2024 adalah pada 8033.79. So dia akan dapat lebih. Cuma tahun depan dan tahun seterusnya,
BIPK dia kekal pada kadar RM680.83. Right? Ini simulasi kedua. Kalau dia dapat pelarasan gaji 8%, dia tak nak ambil. Dia ambil BIPK dia 10475, dia hanya dapat kenaikan hingga 219975 pada 1 Disember 2024. Ini tanpa dia mengambil SSPA. Kalau dia ambil SSPA, gaji dia sama 2095, dia dapat pelarasan 8% 240. Kemudian dia dapat BIPK yang baru iaitu 165 yang kekal setiap tahun dan gaji baru dia pada 1 Disember 2024 adalah RM2,500. Kemudian yang kedua, kadar allowance yang pegun yang terlibat dengan kita secara langsung adalah bayaran imbuhan wilayah atau BIW. Yang objektifnya adalah bagi menampung sebahagian pada kos sara hidup pegawai perkhidmatan awam yang bertukar wilayah dan pegawai yang berasal dari Sabah, Sarawak dan Labuan yang berkhidmat di negeri masing-masing. So, kadar SSPA, kadar tetap berasaskan amount terakhir bayaran imbuhan wilayah BIW yang diterima sebelum tarikh kuat kuasa SSPA, dan pegawai lantikan baru akan guna kadar tetap baru seperti jadual di bawah, iaitu untuk PMP dapat 960, untuk pengurusan tinggi dapat 960, pengurusan profesional dapat 360, pelaksana untuk grade 2940 atau 5 hingga 8 300, grade 1928 atau 1 hingga 4 dapat 270. Kaedah dia sama macam tadi, simulasi dia. Kalau gaji UG 48, gaji hakiki 6872.88, dia tak nak pilih SSPA, dia tak dapat pelarasan gaji 8%. Bayaran imbuhan wilayah dia akan naik tiap tahun, tetapi dia dapat tahun ini 859.11. Pendapatan dia total pada 1 Disember nanti adalah 773199. Tapi jika dia pilih SSPA, dia punya gaji hakiki sama 6872.88, 8% dia dapat 549.83, kadar bayaran imbuhan wilayah dia dapat 859.11 kekal. Jadi gaji baru dia pada 8281.82, cuma bayaran imbuhan wilayah dia kekal sampai bila-bila. Ya? Contoh satu lagi bagi yang bergrade jawatan rendah, sama juga kaedah kiraan dia. Kalau dia ambil 8% daripada 1204 naik 144, kemudian pelarasan kepada 240, tapi itu masih bawah 1,500, dia akan dapat minimum 1,500. Kadar BIW sekarang ada 270.9, dia dapat 279, total dia akan dapat 1770.9. Berbanding mereka yang tidak memilih SSPA, kekal dengan SSM, dia hanya dapat 1474.9 pada 1 Disember 2024. Okey. Pegawai yang menerima imbuhan tetap khidmat awam ITKA yang lebih tinggi masih SSM daripada ITKA yang berkuat kuasa dalam SSPA. Pegawai akan diberi dan mengekalkan kadar ITKA yang lebih tinggi secara KUP. Contohnya, grade SSM 36. Ya? Grade kumpulan B, skim B. ITKA 220. Bila ditukar ke SSPA, dia tukar ke grade 6, ITKA dia 160. Turun kan? Dia akan dapat kekal pada 220 secara KUP. Sehinggalah jika dia naik pangkat pula ke grade 7 dan sebagainya, maka dia punya kadar itu akan berubah. Ya? So, skim perkhidmatan yang ITKA secara KUP ini akan terlibat. Kalau ikut berkaitan dengan kita, penolong juru ukur bangunan, penolong arkitek landscape, penolong juru ukur bahan, penolong pemeriksa kilang dan jentera, penolong pegawai perancang bandar dan desa, pembantu pegawai latihan vokasional, penolong pegawai latihan vokasional. Penulis plan kita tak ada kan? Lukis plan pun tak ada. So itu yang antara yang terlibat dengan kita lah. So kalau dia ITKA dia lebih tinggi daripada SSPA, ITKA dia kekal pada SSM. So meaning dia akan dapat yang lebih baik. Dia tak akan diturunkan kepada lebih worse off. Okay, bakat, pilihan prestasi, biasalah sama, adil, telus, objektif, relevan dan kebolehasingan. Ini instrumen ya. Masih belum ada sirkular baru yang bagi datuk dan tuan-tuan dan perempuan. Tapi konsep dia sama macam kita punya LMPT, hampir sama, ditukar kepada My Performance yang saya difahamkan akan diguna pakai mulai tahun 2025. Ada soalan yang bertanya, kalau saya punya LMPT 2024, LMPT kita akan dapat pada awal 2025 kan? Kalau LMPT saya 2024, 74, adakah saya kena exit policy? Adakah tuan pegawai tersebut dikenakan exit policy sebab exit policy di bawah SSPA hendaklah di bawah 75.
So tahun 2024 dia dapat 74. Adakah dia masuk exit policy? Jawapannya adalah tidak. Exit policy di bawah 75 hanya berkuat kuasa untuk LMPT atau My Performance tahun 2025 sahaja ke atas. So kalau tahun ni dia masih dapat 74, selamat. So jangan risaulah, jangan kata alamak matilah aku dah tak boleh apa-apa dapat 74 dah. Ya? So itu untuk tahun ni. So sebab perubahan kepada My Performance, kalau tuan-tuan boleh tengok di corner belah kanan bawah, dulu cemerlang adalah 80 ke 100. 85 ke 100, sorry. Sekarang cemerlang 95 ke 100. Baik 85 hingga 95, lebih kurang memuaskan 75, 85, bawah 75 adalah lemah. So pengiraan itu adalah untuk exit policy, bawah 75 dia akan masuk ke exit policy. Okay? Antara perkara lain dalam sudut tadbir urus, penjajaran penghasilan kerja secara top-down approach, maklum balas dan kitaran pengurusan prestasi berterusan. So ada kemungkinan akan memperkenalkan kepada penilaian 360, career development conversation, hasil pengurusan prestasi yang relevan dengan tujuan. Dan instrumen penilaian berdasarkan fungsi dan peranan jabatan, alhamdulillah tahniah kita dah buat. Penghasilan kerja diukur berdasarkan pencapaian sebenar secara automatik dan 5 elemen prestasi yang diberi perhatian iaitu fungsian dan generik. Di dalamnya ada penghasilan kerja, kompetensi fungsian, kompetensi tingkah laku, nilai sepunya, penglibatan dan sumbangan. So in a way sama, hampir sama dengan LPT tapi kita masih menunggu sekala berkaitan dengan performance ini dikeluarkan dan kita akan cuba selaraskan bersama dengan LPT kita yang sedia ada. Okay. Syarat kepada pingat perkhidmatan cemerlang atau PPC yang dikeluarkan oleh JPA diperketatkan. APC masih agak kekal, penilaian prestasi dinaikkan kepada 90% ke atas sahaja dan ditambah dengan lulus tapisan tata tertib pada tahun penilaian. Untuk makluman yang bagi Datuk, kita dah buat untuk tata tertib ni. Sekarang pun kita dah pakai, so tak ada masalah sangat. Cuma untuk LMPT, untuk APC, dia naik kepada 90% ke atas berbanding sekarang itu pada 85%. Okay? Walaupun majoriti pada kita memang lebih pada 90%. PPC sama 90%, lulus tapisan keselamatan CGSO. So kena hantar ke CGSO pula, kemudian bebas hukuman tata tertib sepanjang tempoh pemerintahan. So untuk pemakan PPC ni memang agak ketat, antaranya dinilai dari segi keahlian pertubuhan kemasyarakatan, NGO, kelab, satuan pasukan sukarela. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, yang kita buat tiap-tiap tahun tu adalah APC, Anugerah Pengetahuan Cemerlang. PPC ni kita hantar ke kementerian dan kementerian akan hantar ke JPA untuk dapat pingat perkhidmatan cemerlang. Segannya ialah kita belum ada siapa pernah dapat PPC. So hopefully tahun depan kita adalah daripada kita. Kemudian dinilai sumbangan inovatif, kreatif, bakat kemahiran, sukan permainan, pelibatan dalam aktiviti program, komitmen kepada tugasan di luar waktu pejabat. PPC ditentukan oleh JPA, APC adalah PTJ, sama macam sekarang, 8% daripada jumlah pegawai yang sudah berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian. Untuk tahun 2024, kita masih guna LMPT kita sedia ada. Kemudian dikata cadangan lain itu tertakluk pada PPSM, panel penilai sumber manusia di macam kita ni di UPSI untuk memberi pengiktirafan dalam bentuk sijil dan surat penghargaan seperti yang tuan-tuan dapat setiap tahun lah. Pergerakan taji tahunan adalah tertakluk pada prinsip adil dan telus dan dasar baru mesti lihat kepada prestasi, tempoh melayakkan dan lulus tapisan tata tertib. Siapa yang ada cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, kombinasi cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji melebihi 180 hari tidak dapat kenaikan gaji tahunan. Tidak hadir bertugas, tidak menjalankan tugas jawatan melebihi 150 hari tidak dapat pergerakan gaji tahunan. Gagal tapisan tata tertib tidak dapat pergerakan gaji tahunan. Kombinasi antara cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, tempoh tidak menjalankan tugas jawatan melebihi 180 hari, tidak layak dapat pergerakan gaji tahunan. Selalunya itu bunyi yang negatif lah, tapi majoriti yang belah kiri tu, yang hijau thumbs up tu. Selalunya kita begitulah. Alhamdulillah insyaAllah tak ada banyaklah yang ke arah yang belah kanan thumbs down. Alright. Okey, yang ini saya tidak dapat nak cerita lebih panjang sebab sekala belum keluar, tetapi diperkenalkan insentif berasaskan prestasi yang mana pemberian ganjaran kepada pegawai kumpulan pelaksana yang berprestasi tinggi dan lulus tapisan tata tertib yang dilantik secara tetap. Pegawai berada di kumpulan 3, 4, 7 dan 8 boleh dipertimbangkan KGT selepas ini cadangan JPA. Sekala belum keluar, saya kena sebut sekali lagi. Sekala belum keluar,
cadangan JPA dia dapat LMPT lebih 95 10 tahun berturut-turut. Ini JPA sebut, sekiranya belum keluar. So detailnya saya tak dapat cerita secara tepat, tapi ini yang cadangan dalam perubahan, dalam penambahbaikan kepada skim saraan perkhidmatan awam SSPA yang baru. So dia boleh bagi sehingga ke 1 KGT daripada grade semasa jika dia mencapai syarat kecemerlangan luar biasa berasaskan prestasi. So ini antara penambahbaikan di tambah baik dalam itu. Kemudian kemajuan kejaya, diperkenalkan 4 kaedah penambahbaikan kepada kemajuan kejaya. Yang pertama adalah kenaikan pangkat secara one-off. Okey, ini pun sama untuk makluman tuan-tuan perempuan yang bagi Datuk tuan-tuan perempuan. Yang ini pun belum keluar segala. Tapi dia orang bagi berita gembira dahulu tanpa ada detail. Bukan nak safeguard diri saya, tapi nak kena cerita tu. Kalau korang semua berangan, tiba-tiba benda ni tak ada. Okey, dia cadang. Saya rasa saya boleh faham apa yang dia nak buat, tapi saya tak boleh nak sampaikan apa yang saya faham sebab nanti kan korang pegang aku cakap apa. Ditawarkan kepada kumpulan PMP, grade 9, 10 dan 12 ke 1 grade lebih tinggi. Bagi, korang tengok dia punya pandai. Bagi skim perkhidmatan yang kenaikan pangkat tertakluk kepada kekosongan jawatan sahaja. Okey, perinciannya kenaikan secara one-off diterangkan dalam surat edaran JPA yang mana belum keluar lagi. Syarat dia mesti terima SSPA, memenuhi tempoh sandangan grade semasa, sah dalam perkhidmatan, mencapai tak berhasil takkan, 85 ke atas bagi 3 tahun terkini, markah pada tahun ketiga dalam mencapai kekurangan 85, diperaku ketua jawatan kekhidmatan, bebas tanda isytihar harta, lulus tapisan SPRM, bebas peminjam pendidikan tegar dan juga syarat-syarat lain ditetapkan oleh lembaga kenaikan pangkat. So ini dibuat secara one-off, cuma yang saya khawatir perkara 2 iaitu tertakluk pada kekosongan jawatan saja. Okay. Yang kedua, kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan dengan kriteria kecemerlangan diperluas kepada 3 skim perkhidmatan, iaitu pegawai sains, pengajar U, pegawai latihan E tak ada, pengajar U pun kita tak ada, kita ada pegawai sains saja. Tanggungjawab kekhidmatan mewujudkan kriteria kecemerlangan diluluskan oleh LKPPA, skop tulisan tebalan dan description dan permohonan kepada BPO JPA untuk urusan berjawatan. Yang ini pemahaman saya dia akan buat secara fleksi yang tidak ada putus. Ini kemungkinan dia akan buat 41, 44, 48, 52. Kemungkinan. So ini pun sama, saya mohon maaf. Sekiranya belum keluar, announcement dah keluar dulu. Okay, pelaksanaannya belum tahu lagi secara tepat, secara detail. Kemudian perluasan jawatan grade fleksi, ini pun yang antara yang kita perjuangkan dan kita minta dan harap-harapnya diperkenalkan dan dibenarkan apabila SSPA nanti akan memperkenalkan 9, 10, 12, 13. Bagi yang tak faham, 9, 10, 9, 41, 44, 12, 48, 13, 52. Tak ada 45, sebab 45 pensyarah dia terus ke 52. So 9, 10, 12, 13. Sebab tu dia tak ada 11. Dan dengan syarat yang diberikan adalah pengubalan dasar, pengajaran pembelajaran dan penyelidikan. So siapa yang layak? Siapa yang berada pada grade 9, 10 dan 12. Kaedah naik pangkat di jawatan sama sehingga 4 tapisan terhad di grade 13 dikekalkan untuk tujuan pengekalan bakat. Cuma poin yang tak berapa syok di bawah tu tulis, diperuntukkan kenaikan pangkat dengan kekosongan jawatan sahaja. So ini kita tunggu segala, tetapi saya agak unofficially saya agak yakin ini boleh dilaksanakan. Maksudnya dia boleh bagi secara one off untuk kenaikan pangkat secara fleksi ke grade 10 ke 12. 9 ke 10 dah ada, 12 13 dah ada, 10 ke 12 mungkin boleh diperkenalkan. So ini subject matter expert, pengiktirafan melalui kenaikan pangkat secara KUP, keutamaan kepada 7 bidang tujuan utama. Ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh buat tanpa SSPA pun kita boleh buat. Kita mohon secara KUP. So secara KUP ni selalunya akan lebih mudah bergantung kepada syarat yang ditetapkan. Dasar pemisah. Ini pun ada soalan tanya, adakah markah LMPT 2024 terpakai untuk dasar pemisah kurang 75? Saya dah jawab tadi. 2024 tidak terpakai, dia akan terpakai bermula tahun 2025. Dan dia akan untuk pengurusan tertinggi berdasarkan KPI di bawah sasaran atau apa-apa penilaian lain yang akan ditentukan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ataupun di bawah PPSN di peringkat universiti. Okay? Dan kaedah dasar pemisah adalah sama seperti pelaksanaan dasar pemisah yang kita pakai sedia ada. Right? Okay, untuk yang ini seperti yang saya sebut tadi, ini adalah konsep dan prinsip dasar pemisah LMPT 2024-60
Kalau untuk SSPA, LPT ataupun My Performance 2025 bawah 75. So ini kaedah yang pakai saya dah sebut dan ceritakan tadi. Tawaran option seperti mana tuan-tuan dah maklum, semua tuan-tuan akan diberi borang. Sebenarnya tak cerita dah apa? Nak cerita ke option? Ini detail tuan-tuan dah diberi borang option dengan option-option yang telah diberitahu dan juga taklimat yang saya sampaikan tadi. Tuan-tuan dah dapat. Kalau saya harap semua dah dapat. Kalau ada yang belum dapat, sama ada di sini atau di Facebook dalam talian, segeralah ke BSM untuk ambil. Option hendaklah diberi dalam tempoh 21 Oktober hingga 30 November untuk diberi pilihan pada tuan-tuan perempuan, dan saya sekadar apa yang saya dengar, mana-mana tuan-tuan dan perempuan ingin memulangkan borang option dah setuju terima, bolehlah pulang mulai hari ini, selepas ini ataupun esok. Boleh terus pulang. Kalau esok terus ke bahagian unit perkhidmatan dan unit pejawatan BSM. Kalau hari ini tak tahu dah boleh terima ke ni? Depanlah, kat kaunter depan. So saya rasa ini semua adalah kaedah pelaksanaan option. Dalam itu saya dah sebut bahawa kena ada 2 set borang, 1 set ketua-jabatan, 1 set pegawai, dan mesti disimpan 1 set oleh pegawai, disimpan 1 set oleh ketua-jabatan ataupun di peringkat universiti lah. So pegawai kena terima surat option, akuan terima, dapat option, akuan terima ketua-jabatan dan kembalikanlah serah terima dan sebagainya. Pastikan tuan-tuan simpan satu rekod. Itu yang saya katakan. Kami tanya, boleh tak saya sign chop? Tak bagi, kena saya hidup. Jadi tuan-tuan dapat tu sign hidup saya. Bagi ada yang saya tak sempat sign 4 kali sign tu, memang nanti balik ni lepas pada ini saya akan sign lagi 4, lagi 2 setiap seorang. So itu tak apa, itu dah jadi amanah, terpaksalah kita buat. So option diberi 40 hari, tuan-tuan boleh baca sepenuhnya every detail. Nak tanya balik lepas ini, esok sampai 30 bulan sampai 29 bulan, tanyalah pada saya ke, pada BSM ke. Kalau rasa tak yakin, tanyalah. Ada masa 40 hari untuk buat keputusan. Tapi saya yakin tak ada banyak yang, saya tak naklah leading punya arahan, tetapi bagi yang straightforward, dia tak ada isu lah. Itu pandangan saya. Dan saya pegang pada itulah, tuan-tuan boleh pegang pada kata-kata saya. Okey, saya ingat itu sahaja. Okey, saya tambah sikit. Syarat option, pegawai disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima option SSPA sekiranya tidak buat pilihan, membuat pilihan tidak jelas, membuat pilihan dengan syarat, membuat pilihan dengan bantahan, membuat pilihan dengan pindaan, tidak kembalikan borang option, terbatal. Bila terbatal, dia akan terus KUP pada SSU dan dia tidak akan dapat kenaikan 8% bermula Disember. Itu implikasi dia lah. Setuju option tapi belum memenuhi syarat, dia akan menerima option kekal dalam perkhidmatan dan syarat perkhidmatan dalam SSM secara KUP, tetapi dia akan dapat kemudahan dalam SSPA, cuma syarat perkhidmatan yang belum cukup itu saja dia kena penuhi. Tetapi ada yang tanya, boleh tak saya tak nak terima option, tetapi kerana saya tak nak pakai 75% tu. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan setuju terima option, tuan-tuan ambil 8%, pengiraan kepada penilaian prestasi terpakai walaupun tuan-tuan dalam KUP. Maksudnya kalau ada syarat yang tak penuhi, so ingatkan tak nak pakai, tetapi syarat ini terpakai walaupun tuan-tuan tidak setuju pilih option. Syarat-syarat belah kanan yang warna oranye tu, penjumudan skim perkhidmatan, penetapan ketua perkhidmatan, pegun kadar elang, kemudahan baru, tambah baik penilaian prestasi, kriteria kenaikan gaji tahunan, penerapan latihan dan semisah, terpakai. Setuju atau tidak. Itu sama ada tuan-tuan pilih option atau tuan-tuan tak setuju dengan option. Yang terlibat hanyalah bagi kekal dalam skim perkhidmatan, syarat perkhidmatan secara SSM, secara KUP, bagi syarat-syarat yang dia tidak penuhi sahaja. Option adalah muktamad, dan bila dah buat option, ini sensitivity option. Bila dah buat option, dia akan direkodkan dalam perkhidmatan kerajaan dan Hermes, so tidak boleh berubah. Tuan-tuan jangan datang jumpa saya, jumpa VC, tolonglah 1 Disember nak tukar option. Tidak akan dilayan. Sebab dia masuk Hermes, Human Resource Management System, yang bukan di UPSI. Itu ada di JPA. So mungkin, saya tak tahu, mungkin kalau tuan-tuan nak pindah, mohonlah dengan KSN. Itulah kemungkinannya. Jadi ada 40 hari untuk beri
masa, semak, tengok. Kalau tuan-tuan rasa yakin, saya secara personal, saya rasa tidak ada sebab untuk tidak memilih. Saya tak nampaklah, kecuali kok kang ada soalan, soalan itu menyebabkan saya fikir 2 kali. Tapi kalau tidak, saya tak nampak apa sebab untuk tuan-tuan tidak pilih option. Okey? Saya rasa saya dah hampir ke penghujung taklimat. Saya mohon izin untuk saya duduk di tengah dan tuan-tuan saya buka untuk soalan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ilmi, saya Safinas, mewakili Masfa lah dan prestasi. Gila kuasa gitu Okey, soalan pertama, perlu ke borang option ni diserahkan secara individual atau boleh tak kalau admin fakulti kumpulkan borang ni dan hantarkan ke pejawatan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita tak dapat borang option tu tak dikembalikan kepada pejawatan, so adakah dia assume menerima atau menolak kalau tak dipulangkan? So soalan ketiga sebenarnya berkaitan dengan kenaikan pangkat, tapi kita tunggu sekular dululah sebab tak ada penjelasan tentang itu Alright, that's all, thank you. Soalan ketiga dah jawab, soalan kedua saya jawab di apa soalan ni? Aku nak jawab soalan kedua dia. Soalan kedua dah? Dah, Cik Ilmi tak fokus. Tak tulis. Okey. Soalan kedua saya pun dah lupa. Rasanya jawapannya adalah tidak. Soalan kedua tidak. Maknanya kalau tak dipulangkan tak borang pulang, option tak terima option. Tak terima option. Tak. Baik. Soalan pertama boleh kumpul ke ataupun dah. individual? Soalan pertama individu. Kena hantar secara individu. Borang perlu dihantar secara individu sebab ada bukti penerimaan lampiran 4. Sebab kalau by pool, nanti borang tak sampai ke BSM, tak ada rekod pada kami, risau nanti bila Disember tak dapat pelarasan gaji. Terima kasih Siti. Sila. Tadi ada orang tanya tentang pencen sementara korang nak berjalan kan. Ada orang tanya tentang pencen. Okey. Yang paling terkini yang bagi Datuk, maklumat saya semalam salah. Jadi saya kena akui salah lah kan. Okey, sehingga 2023 memang ada kenaikan 2%. Sehingga 2023. 2024 kenaikan 2% tu dah diberhentikan sebab ada arahan mahkamah pada bulan April kot 2023. So tidak lagi ada kenaikan pencen mulai tahun 2024 kecuali pelarasan 8% dan pelarasan 7%. So dia akan dapat pelarasan untuk pencen, dapat juga pelarasan 8% dan pelarasan 7%. Tetapi antara yang lain kita tengoklah dari semasa ke semasa. Maklumat yang kita terima untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah saya boleh sebut tapi saya rasa saya kena sebut. Kalau tidak nanti korang salahkan kita pula kan. Maklumat itu kita baca dalam FAQ JPA. Yang mana JPA tak sebut dalam taklimat dan JPA tak keluarkan circular. So dalam FAQ dia ada sebut. Kalau tuan-tuan nak Google, tuan-tuan boleh Google itu. So dia dah sebut 2024 tak ada kecuali pelarasan 8%, 2026 akan ada pelarasan 7%. Itu sahaja pelarasan pada pencen. Ada satu soalan yang agak menarik yang saya kongsi dengan tuan-tuan dululah. Ada orang tanya, bila kita beli SSPA adakah kita tak dapat pencen? Tak ada kaitan. Meaning tuan-tuan akan dapat pencen dan pencen tuan-tuan akan jadi lebih tinggi daripada sekarang lah. Maksudnya pencen tuan-tuan akan dikira pada bila masa tuan-tuan berpencen. Saya ada jawapan lawyer buruk tapi aku dah lupa jawapan lawyer buruk. Okay, so harap-harap itu membantu sedikit. Kalau ada soalan lain. Sila. Mikrofon banyak. Aku dah agak dah. Abang Joy mesti tanya. Assalamualaikum Cik Lami. Ya, sila je. Okey, dari segi kita tengok KUP sebelum ni kan. Ya. Okay, kita naikkan 13 ke 10%. Okey, kalau SSPA ni masih ada KUP lagi ke atau macam mana dia punya tempoh untuk kenaikan pangkat tu SSPA ni? Dan itu yang pertama lah. Okey, yang keduanya dari segi penilaian sebelum ni kita guna LMPT. Betul? LMPT. Jadi sekarang ni ada My Performance. Jadinya sebelum ni LMPT itu
tahun 2024 dan menilainya 2025. Jadi my performance tu bermula bila? Sama ada 2025 atau pertengahan 2025. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, sementara Abang Zul belum sampai ke sip, saya jawab soalan tu. KUP terpakai, seperti saya sebut tadi, KUP terpakai bagi mereka yang grade dia berubah setara. Contohnya, N19 dia pergi kepada N1. Maksudnya dia setara lah, dia hanya convert number 19 ke 1. KUP dia bawa. Contohnya masa dia grade 19 itu, dia dah 12 tahun. Tahun depan 13. So bila dia pergi N1, KUP dia dikira tahun depan. Maksudnya lagi setahun lah. So kekal, sambung je 13 tahun, tak ada efek. Yang tak kira adalah whoever yang berada pada grade 11, 14, 18, 11, 14, 18, mereka ini sebenarnya kalau kita tak tukar number grade tu, mereka ini naik ke 19. Sekali lagi saya sebut, mereka ini naik ke 19. Bila dia naik, macam kita naik pangkat lah. Kan? Kalau tuan-tuan naik pangkat, pada grade contohnya 19 naik 22. Kan? 19 naik 22. Dia start balik lah 22 tu. Sama juga macam ni. So bila dia naik pada level yang satu lagi, pada N1, H1, KP1 dan satu-satu yang lain, J1 dan sebagainya, maka mereka yang naik ini sebenarnya kita anggap macam naik pangkat. So bila naik pangkat, KUP dia bermula pada dia mula-mula naik ke grade 1 itu. Boleh enjoy? Mana enjoy? Boleh? Okey. Yang kedua, LMPT. LMPT seperti yang saya sebutkan tadi, kita tunggu circular my performance. Jadi untuk 2024, kita masih pakai LMPT kita sedia ada. My performance 2025, kita tunggu circular pada JPA. Dan jika ada sekalipun, kita ini adalah badan berkanun, kita akan lihat kesesuaian dengan UPSI. Seperti mana yang kita laksanakan LMPT selama inilah. So kita akan tengok daripada konsep itu. Tapi kalau tuan-tuan tengok dan pahalusi daripada apa yang ada dalam slide, kandungan dia lebih kurang sama aja. Cuma kita ubah dari segi bahasa dan sebagainya lah. Ya? Itu saya harap menjawab soalan Encik Zulkifli lah. Okey, ada lagi? Kalau tuan-tuan boleh terus ke mic pun elok tak? Boleh sambung-sambung lah. Sila Cik Farus. Assalamualaikum Tuan Pendaftar. Nak tanya dari sudut bahagian keselamatan, kita pengawal keselamatan sebelum ni dikenali sebagai KP11. So bila tukar kepada SSPA, mereka semua akan dilantik menjadi KP1. Bermakna semua pengawal-pengawal saya akan menjadi KP1. Cuma masalah dia dekat sini, bagaimana saya nak membezakan yang seorang itu sebagai in-charge, seorang itu sebagai penyelia. Ini pandangan saya lah, boleh ke pemberian pangkat itu secara dalaman? Contohnya kalau pengawal, kita pakai dia satu line. Kalau dia in charge, kita bagi dia dua line. Begitu juga macam konsep polis bantuan lah. Pengawal biasa, dia constable. Kalau kita tengok dia dah lama bertugas, ada pengalaman, kita bagi dia sebagai corporal. So boleh ke diguna pakai kaedah yang begitu? Okay, terima kasih Cik Farus. Cik Farus dah tanya saya sebelum ni. Dan hari ini jawapan saya adalah boleh tak kita tunggu penjelasan lanjut tentang ini? Sebab isu ini saya rasa masih lagi dibincangkan. Dari segi konteks polis bantuan, dia memang boleh pakai dia punya pangkat dia. Tetapi still dalam grade dia kekal sama. So akan ada isu. So yang ini saya ingat pihak BSM akan aturkan satu lagi pertemuan bersama kumpulan yang inilah. Ini lebih sukar untuk kita sahkan sebab saya ingat peringkat KPT dan JPA pun masih belum ada jawapan. So ini saya mohon KIV dulu. Ini yang terpakai pada KP sajalah, yang lain tak terpakai. Okey? Ada soalan lagi? Untuk yang di talian, kalau tuan-tuan nak tanya soalan, saya mohon tuan-tuan tanyakan kepada yang ada dalam Dewan supaya yang dalam Dewan tanya. Saya dapat tahu daripada UMP. Aku tak tahu lah universiti mana. Dia tanya dalam talian, orang tengah berceramah kat depan, tak boleh nak jawab, dia makinya dalam talian. Jadi saya minta tolong, whoever tanya dalam talian, saya tak dapat nak jawab, saya tak tengok pun apa ada dalam talian. So tolong maklum pada kawan-kawan kita yang ada dalam Dewan, minta kawan kita dalam Dewan tolong tanyakan.
Jadi kita boleh sampaikan benda tu lah. Jadi kadang-kadang salah faham, salah komunikasi, salahlah maksud dia. Okey, ada sila. Dr. Izwan ke? Sila. Assalamualaikum, daftar yang bagi Datuk, JKPU dan semua. Saya nak tanya pasal cuti tanpa rekod tadi. Okay. Berkaitan dengan 20 hari tadi kan. So 20 hari adalah secara berkelompok berdasarkan apa yang termaktub dalam tu. Adakah dia itu tahunan ataupun sekali je dalam seumur hidup? Contohnya ada dalam clause-clause tu kan. Itu soalan. Terima kasih. Saya bila Izwan pergi mic saya dah takut sebenarnya. Dan sebab soalan tu aku boleh jawab. Tahunan. Saya takut Izwan tanya saya, ini soalan yang saya tak boleh jawab. Kalau tanya saya, cuti-cuti, contohnya cuti raya haji, boleh tak ambil 20 hari? Yang setakat ni saya faham, tak boleh. Dia boleh ambil, kalau negeri lain ada 2 hari, kita boleh ambil 2 hari. Kan? Cuti-cuti yang biasanya, amalannya, kebiasaannya dalam tempoh yang dah ditetapkan. Dia boleh ambil ikut tempoh itu. Tetapi cuti macam umrah, dia 7 hari. Tuan-tuan boleh ambil up to 20 days. Tapi saya kata jangan buatlah, takut nanti ada keperluan cuti lain. Kan, nanti tahun tu dah habis. Tapi dia pemakaian dia tahunan. Tahun ni tak pakai, tapi tak boleh bawa ke depan. Dia tak boleh bawa ke depan. Jangan pula kata nanti dah ada tu, nak bawa ke depan, tak boleh. Tahun depan patah balik kepada 20 hari lagi. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Dr. Izwan. Ada? Saya cuba ingat apa yang saya tanya kawan-kawan tadi. Tadi saya dah sebut, pencen tidak terjejas. Ada saya tahu ada orang tertanya-tanya, adakah apabila kita ambil SSPA, diorang dengar announcement daripada PM mengatakan mulai tahun 2024 siapa lantikan baru semua tak ada pencen. Oh, tidak terpakai Itu tidak terpakai. Means tuan-tuan dan puan-puan masih tertakluk, whoever yang pilih pencen, tertakluk pada pencen, masih terpakai pencen. Bezanya yang 2% itu saja. Itu pun belum ada announcement secara rasmi. Yang kita tahu itu tak ada rasmi. Tapi pencen ada. So jangan risau. Kalau tuan-tuan tanya saya, Cik Elmi, pencen kami berubah tak? Ya, berubah. Berubah lebih baik. Siapa ambil SSPA akan lebih lah pencen dia. Dapat 8% campur 7% kan? Dapat lebih. Itu je beza dia. Okay? Sila. Tadi dikata ambil gambar, tak nak tanya. Sila Su. Tadi Cik Helmi minta yang online tanyakan. Boleh, saya tolong tanyakan. Silakan, terima kasih. Okey, dekat sini beliau akan mendapat KUP bulan 6. Alright. Kursus bahasa Inggeris bulan 9. Okey, KUP dia akan dapatkah pelarasan gaji jika surat kenaikan pangkat pada bulan 12? Okey, terima kasih. Satu je. Kalau saya tak salah faham soalan Alright, dia KUP bulan 12. Bulan 6 tahun ni. Okey, lepas tu dia punya kursus bahasa Inggeris ni tak komplit bulan 9. Kemudian dia dilantik KUP bulan 12. Okey, kalau dilantik KUP bulan 12, kita bagi KUP tu dulu baru kira 8%. Contoh macam inilah, kalau kata dia dapat 1 bulan Disember, means dia terpakai dengan gaji baru. So kalau dia lantikan 1 Disember, maksudnya gaji pada 1 Disember dia adalah pada gaji baru. So dia akan dapat pada 8% lah. Naik dulu, betul 8%. Okay? Yang jadi setengah ni tanya, dia KUP, dia layak KUP bulan 9. Tak cukup syarat bulan English Forward ke Bitara ke apa-apa, tak cukup syarat, bulan 2 tahun depan baru lantik ke KUP. Disember dia pakai gaji sedia ada, naik KUP naik pada kadar gaji sedia ada dengan naik KUP. Lepas tu kalau dia punya KGT berubah, KGT pula naik, tahun 2025 naik lagi 7%. Bagi kumpulan 54 ataupun tadi apa? 14, 15 ke bawah. Okay, ada soalan lain? Saya harap saya jawab Kalau tak puas hati beritahu. Jangan korang tanya soalan yang korang memang tak ada dengar jawapan dah. Assalamualaikum. Nama saya Farah. Saya nak tanya berkenaan dengan cuti tanpa rekod ni. Okey, adakah cuti tanpa rekod ni kita kena guna selepas daripada cuti kelayakan cuti
tu macam tiap-tiap bulan kan kita dapat macam 2 macam tu, habis baru kita boleh guna, ataupun sepanjang tahun tu kalau anak kita warded seminggu kita boleh guna terus, kemudian kita tak guna cuti tahunan kita, boleh atau tak? Cuti tanpa rekod digunakan tanpa kacau cuti tahunan. Dia tak ganggu cuti tahunan. Dia tak perlu habiskan cuti tahunan baru ambil cuti tanpa rekod. Ya? Lagi? Apa yang Puan Salwati ngumpat saya tu? Saya pegang mic tau. Saja. Petang-petang macam ni lah. Asal. Okay, selamat petang. Saya Li Tian Tian dari FSM. Terima kasih Tuan Pendaftar atas taklimat tadi. Melalui taklimat tadi, kita ada dengar beberapa perkara yang kurang jelas dan tengah tunggu sirkular. So concern saya, adakah adil bagi kita untuk buat pemilihan atau keputusan bila kita tidak diberikan semua sirkular itu dalam tempoh 40 hari tersebut? Terutamanya yang tadi dibincangkan adalah my performance. Dan soalan kedua, yang ini saya nak dapatkan kepastian lah. Tadi ada 9 perkara di bawah SSPA juga terpakai bagi pegawai yang menolak option, antaranya dasar pemisah. So maksudnya kalau seseorang pegawai tu stay dalam SSM, dia punya markah exit policy akan dinaikkan juga ke 75. Adakah itu betul? Nak dapatkan confirmation. Terima kasih. Okay, thank you. Soalan kedua lah saya jawab dulu. Dasar pemisah terpakai, pilih tak pilih option. Terpakai hanya pada tahun 2025. Means habis 2025, 2026 baru kita tengok. Bukan 2024. 2024 dah masuk bulan 10, nak masuk bulan 11 dah. Which is tak fair. Soalan ini dia terkait dengan soalan pertama. Soalan pertama, memang ada banyak sirkular yang belum keluar. Tapi sirkular itu tidak menjejaskan option. Maksud saya macam contoh my performance, apa tadi doktor tanya pasal dasar pemisah bawah 75 kan. Dia tidak menjejaskan option, bermaksud itu terpakai, tetapi kalau keluar sirkular pun dia tak ganggu dalam option. Sebab my performance bila dia keluar sirkular baru, dia akan keluar pemakaian 2025. So dia tak ganggu 2024. Tahun ni tak ganggu 2025. Dan itu pun masih tertakluk pemakaiannya pada kita nanti. So kita masih ada option another year untuk performance. Saya tak boleh nak cerita secara tepat, tetapi yang saya nak maklum pada tuan-tuan dan puan-puan, just makluman je lah. My performance dah disebut 5 tahun dah, cik. Dah 5 tahun disebut tentang my performance. Tapi JPA masih belum jumpa kaedah yang boleh selaraskan. Sebab kita ni UA. Dan saya yakin among UA akan query tentang my performance. Sebab kita tak akan sama pasal kita ada academician. So on that basis, serahkan pada kami, kita akan tengok on that part. Tetapi dalam konteks option, dia tidak akan menjejaskan. So kalau tuan-tuan pilih, perkeliling baru tidak akan menyebabkan, oh saya silap pilih option. Saya jamin itu tidak akan berlaku. So tuan-tuan boleh pilih option. Sebab tu saya kata, walaupun saya tak boleh lah nak paksa pilih, tapi saya rasa kita tak ada sebab untuk tidak pilih. Tapi jangan pegang 100% cakap saya. Tuan-tuan cuba tengok. Sebab tu kita bagi 40 hari, cuba tengok. Ada tak rugi di situ? Sebab jaminan daripada kerajaan tidak akan berlaku worse off. Dia mesti better off. Saya harap saya bantu jawablah yang itu. Saya minta maaf jugalah sebab on circular ni luar kawalan kan. Jadi bila benda tu dikata tunggu circular, kita terpaksa tunggu circular. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, sementara ada lagi, tak nampak yang bangun. Sementara ada lagi nak tanya soalan. Kita ni badan berkanun. Saya saja nak sebutlah kita badan berkanun. Puan Ayu pada dari situ. Badan berkanun ni maksudnya kalau kita selagi gaji kita kerajaan bagi, kena pakailah segala. Jadi saya menyahut saranan Tuan Haji Najib kita Benari. Kalau kita dapat 100% kita buat penyanaan, Tuan Haji Najib akan bagi kita bonus. Tapi selagi kita punya penjanaan gaji, kau tepuk lah sebab dah dapat 75% tu lebih kurang 200 juta. Silalah cari. Tapi itulah maksud dia, sebab kita badan berkanun, kita terpakai. Ada soalan? Saya duk ingat sampai maghrib ni. Baru 4.30.
Assalamualaikum Cik Helmi. Ya, salam. Saya cuma nak kepastian lah. Silakan. Saya Zaimah daripada FSK. Saya menerima allowance wilayah itulah Cik Helmi. Ya. So ada satu pertanyaan saya tentang pegun tu. Ya. Kalau saya pilih SSPA dan saya terima 8% tu. Ya. So adakah allowance wilayah saya akan dinaikkan mengikut yang kenaikan tu atau kekal macam saya terima gaji kasar saya sekarang? Okey. Kemudian ada yang minta tanya untuk cuti Sabah Sarawak. Kita orang kan boleh mohon kalau cuti keamatan atau penggawai, so kita orang apply untuk cuti itu. Adakah dia termasuk dalam cuti kelompok 20 hari itu? Terima kasih Encik Helmi. Saya jawab yang nombor 2 lah. Dia termasuk dalam cuti kelompok Yang nombor 2 tu dia termasuk dalam cuti kelompok. So dia ada advantage kat itulah. Kalau kata di sana tu dia bagi cuti 2 hari, dia boleh pergi sampai 2 hari lah. Itu untuk yang cuti hari keamatan, gawai dan sebagainya kan. Yang kedua ialah wilayah pegun. Okey. Bila dia kata pegun, saya nak bagi simulasi ni, saya harap saya cakap boleh faham. Saya cuba seslow mungkin, semudah mungkin lah. Okey, contohnya. Kalau gaji sekarang 3,000, puan boleh buka kalkulator ataupun handphone. 3,000, elang wilayah dikira pada berapa persen? 17%. 17% kali 3,000. Okey? Betul? Kan? 17% kali 3,000. Berapa dapat? Siapa dapat dulu ni? Kan aku buka kalkulator. Okey, RM510 Ini adalah elang wilayah sekarang. Okey? Bila berlaku SSPA, pegun itu bermaksud elang wilayah 510 kekal sehingga pencen. Kalau bila pilih kepada elang wilayah, bila dikatakan pegun 510 itu akan kekal hingga pencen. Means every year kenaikan dia hanyalah, every month kenaikan dia 510 lah. Ya? Kemudian, kalau tak pilih SSPA, akan dapat kenaikan 17% ni berdasarkan gaji setiap tahun. So katalah 17% tahun ni, dapat 510. Tahun naik 3,300 kali lagi 17%, kenaikan tahunan. Berapa, saya kira sekarang 3,300 kali balik dengan 17%. So dapat 561. So tambahan dia dalam RM11. Plus minus 11 lebih-lebih tambah setiap bulan. Cuba comparekan dengan 3,000 kali dengan 8%. Kemudian dapat kali 0.8, kali 1.08. 3,000 kali 1.08 ya, 0.80 ya. 3240 campur 510, itu adalah 3750 untuk tahun ini bermula Disember. Okey, kemudian tahun depan bila naik lagi kenaikan gaji tahunan iaitu 3,000, saya ambil pada kadar 300. Jadi 3,240 campur 300 kali balik 1.77%. Dapat 3,540. 3,540 kali kali 1.07. So saya dapat 3,787.8. So ini gaji yang akan dapat 3,787.8 tidak termasuk elang wilayah yang pegun tadi. So ini gaji saja. So ini akan ada every month lah, every month sampailah kita pencen.
kenaikan tahunan akan bertambah, tetapi elang wilayah itu pegun. Saya buat simulasi sendiri, bagi whoever yang menerima elang wilayah yang pegun ini, saya rasa masih lagi untung ambil SSPA sampai ke 10 tahun. Tak tahu aku saya salah kira, tapi kira begitu. Ini saya mohon pada siapa-siapa yang layak elang wilayah, cuba kira manakah lebih baik. Sebab pemahaman dan juga pemakluman kita, ambil SSPA lebih baik walaupun dalam keadaan pegun. Itu maklumat yang kita dapat. Silakan. Cuma Encik Helmi, saya dapat makluman kalau kita orang tak tetap dengan SSM pun, elang wilayah tu tetap pegun. Tak. Kalau pilih SSM, elang wilayah kekal, tapi 8%, 7% tak dapat. Minta maaf Cik Elmi. Apa ni? Mana ni? Cik Elmi. Ya Allah. Okay. Ya. Tanyalah terus. Azwar bercakap Cik Elmi. Okey, macam yang yang puan yang bertanya tadilah, sekiranya kita pilih SSM ataupun SSPA, 9 kriteria tungguna pakai termasuk elang pegun. Termasuk BIW. Sorry, ambil yang itu. Maksudnya saya punya info salah, dia punya betul. Maksudnya kalau tak pilih pun pegun juga, so tak ada efek ke dia. Sebab dalam SSPA yang baru, walaupun kita kekal dengan SSM, elang wilayah tetap pegun. So in a way macam tak ada option lah. Kan? So, maafkan saya, itulah nampak gayanya. Okay. Tapi saya dah kira untuk menyenangkan hati, saya dah kira dengan tim saya. Kalau dia pegun dalam SSPA pun masih lagi menguntungkan. Itu kalau kiraan saya lah. Saya tak tahulah kalau ikut saya salah kira. Apa, nanti kita sembang tepi. Thank you. Ada lagi soalan? Ya, Cik Nafi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ami, Yang Berbahagia Datuk dan juga ahli JKPU. Yang ini berkaitan dengan skim juru audit, iaitu skim W lah. Sebabnya dalam SSPA dia berbeza dengan accountant. Okay, kalau ikutkan juru audit W, accountant WA, berbeza. Tapi dalam bahagian audit dalam, kami ada penolong accountant dan juga pembantu accountant. Adakah dikekalkan sebagai W ataupun WA? Kalau boleh, kekalkan pada W lah, sebab kami tak nak nanti bendahari ambil staf kami. Terima kasih. Untuk skim penolong accountant, dia kekal W. Cuma accountant saja yang bertukar kepada WA. Untuk juru audit masih dikekalkan skim perkhidmatan tu. Kena pergi mic ke? Maksudnya yang untuk pembantu accountant dan juga penolong. Untuk skim W yang bertukar cuma pegawai kewangan sahaja. Bertukar kepada accountant. Yang lain kekal. Menjawab tak Nafi? Tak puas hati tanya lagi? Boleh? Ada lagi? Ada lagi soalan? Habis dah? Okey, tak apa. Kalau benar habislah, tak tahu kot saya tak nampak ada tengah bangun nak tanya. Kalau betul dah habis, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan ada keraguan, jangan hantar borang hari ni. Kalau ada keraguan, jangan hantar borang hari ni. Bagi yang pasti, dah boleh hantar dan boleh submit borang. Tadi di depan dekat kaunter boleh kan? Tak boleh? Kena BSM. Kena ke BSM esok, mulai esok di unit perkhidmatan dan penjawatan. Okey, bilik dia orang jadikan operasi dekat bilik temuduga depan lift, arah 1. Itu bilik operasi untuk SSPA. Jadi boleh pulangkan kat situ mulai esok. Kalau pulang ini, kau pergi jumpa mereka lah. Boleh jumpa, tak ada masalah. Bagi yang tak pasti, ada keraguan, ada rasa-rasa macam tak apa-apa je Cik Ilmi cakap hari ni aku tak faham patah haram pun, tuan-tuan boleh cari saya, boleh cari mereka ni, tanya dulu kalau tak pasti dan tak yakin.
Saya hanya boleh cakap, saya rasa tidak ada keperluan untuk tidak sign. Saya boleh cakap itu je. Tapi bukan memaksa tuan-tuan dan perempuan untuk pastikan sign terima. Ya? So, fikir baik-baik, kerajaan pun bagi 40 hari. So, kalau tuan-tuan nak exercisekan that right untuk tengok 40 hari, go ahead. Tengoklah 40 hari. Kita tak ada halangan. Saya tak ada kata nanti masuk tata tertib ke lambat hantar, tak ada. Tapi tolong jangan hantar selepas 30 November. Ya, jangan silap-silap pergi hantar lepas 30 November, option terbatal. Okey? Itu je saya mohon. Jadi kalau tak ada apa-apa, macam inilah. Sama ada tuan-tuan boleh tanya saya direct, atau tuan-tuan boleh tanya pegawai-pegawai BSM yang ada di depan ni, daripada unit penjawatan, unit perkhidmatan dan juga Puan Mahanum sendiri. Tuan-tuan boleh tanya anytime kalau ada keraguan tentang option ini. Ya? Secara umum, saya sarankan untuk sign dan terima. Ya? Wa'ima pada kawan kita yang bakal bersara tahun depan, Prof. Ramli Mustafa ada di depan ni pun akan bersara bulan Disember dengan izin Prof. Saya kongsi, pun tidak ada masalah. Prof. Ramli nanti bila bersara, dia dapat 8% daripada gaji dia, tambah 8%, itulah bersara dia. So dia akan lebih daripada yang kiraan dia semasa. Kiraan lain kekal. Ya, allowance kekal. Tak ada ganggu apa-apa allowance lain dan sebagainya. Ya, cuma yang tadi saya sebut allowance yang berubah hanyalah kumpulan 11, 14, 16, 18. Bila naik ke 19 ataupun 1, allowance dia ada bertambah RM20. Dia dapat advantage. Ya, so antara yang merasa rugi sedikit adalah mungkin kumpulan 1. Sebab 19 ni bila convert ke 1, dia sama dengan 11, 14, 16, 18 masuk 1. Bezanya yang 11, 14, 16, 18 ke 1, dia hilang KUP, dia restart balik. Yang N1 sedia ada, grade 19 convert ke 1 sedia ada, KUP dia bersambung. Tadi tak ada soalan, tapi mungkin ada tanya-tanya tentang SPM. Bagi kumpulan KP, N11, grade 11, 14, 16, 18 yang tak ada SPM. Pengiraan SPM mudah je. Kalau tuan-tuan memang ada SPM, dia akan tengok pada SPM 4 kredit. 4 kredit? 4 kredit. Bahasa Melayu, sejarah, 2 subjek kredit. Kalau tak ada, 6 tahun dikira cukup kredit. Kiraan 6 tahun daripada mula lantikan. Bukan pada pemilihan option, pada mula lantikan. So kebanyakan KP kita, kebanyakan Puan Tuam kita, kebanyakan PRA kita dah memang lebih 6 tahun. So tak ada isu, dia boleh convert terus ke grade 1. So yang itu je yang saya rasa saya terfikir terlintas untuk kongsi. Apa lagi ya? KUP tidak terjejas bagi whoever yang pindah pada grade yang setara. So kalau dia dah KUP dia selama ni dia dah 5 tahun. So dia hanya tambah lagi 8 tahun sahaja. Tapi yang bawah naik ke 1, dia kena kira balik 13 tahun. Itu tidak termasuk bagi kekosongan jawatan naik pangkat by warrant. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Okey. Saya pun confuse sama ada diorang ni keluar pada Dewan atau nak tanya soalan. Jadi saya rasa dah tak ada soalan. Last call. Kalau tak ada, saya rasa Datuk, saya minta izin untuk kembalikan pada pengacara. Minta maaf kurang lebih kalau penyampaian itu tidak menjelaskan. Dan kalau ada, sama ada lepas ni boleh jumpa atau bila-bila masa lah boleh tanya dan jumpa lah, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Syuaib Ngawin. Majlis dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, pendaftar UPSI atas taklimat yang padat dan bermakna sebentar tadi. Majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir ke sesi taklimat pada hari ini. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Mewakili urus setia, majlis memohon ribuan kemaafan anda ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Saya, Fazun binti Zulkifli. Dan saya, Muhammad Syuib bin Ismail. Pengacara majlis ingin melabuhkan tirai. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang dari kehilafan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.